IPA saja kan masalahnya nafas juga yang tak tahan. Ya. Masalahnya. Jadi itulah. Okey. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabari man? Alhamdulillah waras. Waras. Okey, jadi insya-Allah pada petang ini saya mengunjungi Ustaz Kusarin bin Muntari. Betul kan? Hasan Muntari. Hasan Muntari. Kusarin ke Khusrin? Kalau IC memang Kusarin. Kusarin. Panggilannya memang Khusrin lah. Ya, Arabnya Khusrin lah kan? Khusrin. Ejaannya jadi Kusarin. Itulah, itu orang lama. Orang lain. Okey, jadi insya-Allah hari ini saya nak sembang dengan guru Al-Quran saya. Man, ingat Man? InsyaAllah. Ingat tak anak murid je? InsyaAllah ingat. Anak murid. Saya tak belajar, yang saya ingat saya tak belajar daripada Iqra. Iqra tu saya belajar dengan mak saya. Tapi yang mengesahkan bacaan saya adalah Man Kosrin. Saya panggil Man Kosrin lah, Paman Kosrin. Dia bahasa yang lebih manja lah. Betul. Lebih mesra lah. Lebih mesra. Okey Man, sebelum kita sembang lebih jauh, Ya, betul. Paman memang asal kampung Tubuh Fred? Kalau asal lahir saya kat dulu Sungai Lang, sekarang Parit Baru. Sungai Lang. Dulu nama Sungai Lang, sekarang aja Parit Baru kan. Sungai Lang. Lebih kurang umur 3 tahun, ayah saya meninggal, terus saya pindah ke Tubuh Fred hingga sampai hari ini. Umur Paman masa berapa? Masa itu 3 tahun. Meninggal lo? Oh ya, kecil tak lagi. Tak kenal bapak. Sampai Tak sekarang. tak camah. Gambar pun tak ada. Oh. Sejak saya lahir 48. 50, 51. 51 ke 52 saya meninggal lah. Itu balik sini lah. Lebih kurang ayah saya 42. Iya. Ya. Man 48. Sudah. Sebab pindah Man? Ikut mak. Maknanya ikut mak lah maknanya kan. Oh. Maksudnya di sana maknanya dah ayah dah tak ada kan. Tapi kalau kita mana keluarga yang ramai, keluarga yang terdekat di sini. Tubuh Fred. Di sana cuma jiran ya. Kalau jiran dan keluarga kan, maknanya kalau nak duduk tu kuat lagi keluarga kan. Memanglah kalau tapi kita pindah ke Tubuh Fred, maknanya mak yang bawa kemari lah Tubuh Fred tu. Dengan 3 orang beradik lah. Masih rumahnya? Rumah orang Wak John? Wak Panut. Oh, tu rumahnya. Oh, tu. Tu Wak John tu dia buat baru lah maknanya. Okey. So daripada 3 tahun sampailah kahwin lah, Man? Ya, sampai sekarang. Sampai kahwin lah maknanya. Sampai kahwin baru pindah sini? Pindah sini. Sampai kahwin kat sana lagi lah. Dah ada seorang anak, lepas tu umur 6 bulan meninggal, saya pindah sini buat rumah. Ya? Anak pertama tu? Pertama umur 6 bulan meninggal. Kenapa? Sakit? Sakit lah, sakit sawan dulu lah. Ya? Tak sempat buat hospital pun terus sampai masanya lah. Itu ingat. Okey. Zaman sekolah Man, sekolah rendah? Sekolah. Paman yang sebenarnya tak ada sekolah kebangsaan dulu. Cuma sekolah, belum ada? Belum ada ke memang dah ada? Belum ada, dah ada. Tapi mak tak mampu nak biayai. Biaya abang saya 2 orang, yang saya tak dibiayai lah mana. Cuma 2 orang abang saya. Saya mana lepas tu, saya cuma disekolahkan sekolah dewasa dulu. Dulu panggil sekolah dewasa. Sekolah orang tua-tua. Ya? Macam kau mengaji. Kat mana? Dulu kat Tebuk Marjan dulu ya. Tebuk Marjan. Mana? Surau tu? Surau. Ya? Tapi belum macam tu suraunya lah. Kat bawah? Ke memang atas? Atas. Bawah tak ada lagi. Dulu ada dipanggil sekolah dewasa lah. Mana di situlah saya tahunya membaca Rumi dan sebagainya. Sebab tu tak boleh lancar. Kalau Jawi insya-Allah. Sebab tu sekolah agama, sekolah lah mana kalau cuma sekolah kebangsaan je tak sekolah lah. Habis kalau ya dia maksudnya umur berapa Man? Masa tu? Umur 6 tahun juga. 6 tahun juga. Okey, 6 tahun juga sampai darjah 6. 6 tahun. Masuk macam mana? Dekat sekolah dewasa tu daripada 6 tahun sampai sampai darjah 6. Sampai darjah 6. Sebab zaman ayah saya dulu sampai darjah 9 saya dengar dia. Itu ada sekolah khas. Ada darjah khas Sungai Tawar.
Itu sekolah agama. Itu lain. Lain. Ini sekolah dewasanya sekolah untuk orang-orang yang dah tua lah, senang cerita lah kan. Tapi saya tak di sekolah kebangsaan walaupun masih muda. Menumpang ke sekolah dewasa tu lah. Gitu Tapi lah. sekolah agama Tubuh Frat pun belum ada masa tu. Masa tu udah dah ada. Sekolah agama saya sekolah. Oh. Cuma sekolah kebangsaan aja. Pagi maksudnya Pak pergi situ lah. Itu bedanya tu. Maknanya iyalah walaupun Daripada tak ada buat apa-apa, pergilah sekolah dewasa tu. Yang sini petang kan. Ya betul. Pagi je lah paman kat sana. Pagi je sana. Gurunya siapa dulu sana? Dulu dah arwah semula Ustaz Rasidi dah. Orang tu ngajar? Bukan lah Tuan Frat. Anaknya arwah Pak Sabran. Bapaknya Arifin sekarang ni. Ya. Rasidi tu abang dia lah, Rasidi. Oh. Abang Arifin lah di situ. Itulah yang mengajar dulu dia yang berilmu dia lah, senang kita. Itulah. Ada juga guru luar panggil macam Kak Padik Baru tu orang namanya pun dah lupa juga namanya. Itu mengajar sekali-kali datang mana itulah. Belajarnya sama ABC dan sebagainya lah. Ada belajar juga. Itu masih inisiatif sendiri ya? Mana kita balik kan belajar dengan abang dan kita. Abangnya sekolah kebangsaan dua-dua. Saya tak sekolah kebangsaan, cuma sekolah dewasa. So maksudnya daripada dulu pun adik-beradik ajar adik ni dah biasa lah kan? Dah biasa lah. Kan bukan zaman sekarang je. Dari zaman dahulu lah. Yalah maknanya sekolah dewasa kan lain dengan sekolah kebangsaan. Mana pelajarannya dan sebagainya lah. Tak sama betul-betul, boleh cuma setakat maknanya sekolah dewasa ni belajar daripada ABC tu sama lah maknanya. Tapi lain-lain tu maknanya yang lain-lain tak ada kurikulum apa semua tak ada lah kan. Asas je lah. Asas kan. Itulah kalau malam abangnya ajar lah. Macam ni. Kalau sekolah agama daripada mula. Mau 6 tahun saya sekolah agama. 6 tahun sampai darjah 6. Sampai darjah 6. Dulu dah ada exam darjah 6 tu? Ada lah. Setiap tahun. Tapi masalahnya orang dulu ni kalau tak lulus tak naik derajah. Ya? Itulah orang dulu. Sebab tu darjah 1 dah tua-tua. Macam tu. Ya. Yang zaman Piramli tu lah ya? Memang tu lah kan? Dia mana kita ni tak maknanya sekolah tu lah maknanya kalau tak lulus tunggu. Macam tu. Sampailah dia lepas lah. Sampai lepas baru naik. Tapi paman alhamdulillah lah. Alhamdulillah maknanya lah. Pasal sekolah dewasa kan. Sekolah dewasa ada. Tinggal ngulang je lah. Ngulang je lah. Kalau sekolah agama ni biasa lah kan. Sekolah agama. Daripada darjah 1 sampai darjah 6. Kemudian tambah lagi 2 tahun darjah khas. Yang 9 baru ke Sungai Tawar. 9 baru ke Sungai Tawar darjah khas. Sini tak sampai. Tapi tak sempat jumpa ayah, tak sempat ya? Tak sempat. Ayah dah keluar lah? Dah keluar. Tak sempat. Itulah mana ilmu yang. So masa tu paling tinggi darjah 9 lah, Man? Sungai Tawar. Paling tinggi darjah 9? Paling 9, Itu waktu siangnya. Kalau waktu malamnya, kena belajar dengan Pak Yai Haji Mustafa tu lah. Pak Yai Musa lah. Sungai Tengah? Bukan, Tubuh Frat. Tubuh Frat juga? Banyak kiai Tubuh Frat ni. Tak tahu. Bapaknya Maulana Sarin tu kan Haji Mustafa. Awalnya Musa lah, Pak Kiai Musa atau Haji Mustafa. Itu yang mula-mula tahfiz? Surau bukan tahfiz, surau lagi tu. Surau dulu, tahfiz ni kira baru Maulana Sarif aja. Yang wujudkan? Tahun 1997. Itu diwujudkan? Yang sebelum tu bapaknya lah kan. Kita ngaji. Mulanya malam. Surau lah? Surau ngaji lah kalau malam. Ramai lah belajar muridnya, belajar daripada alif bata sampai lah. Jadi kalau malam Selasa belajar rawi lah ataupun janji. Ingat lah. Macam tu. Yang ajar dia lah? Yang ajar dia juga. Kemudian kalau malam Jumaat kita belajar kompang. Dulu kompang. Tapi bukan sikat situ. Kompang tu kat rumah sebelahnya. Kat rumah Wadul sekarang lah. Masa tu muda lah kan? Budak muda lah. Memang budak muda lagi lah. Ramai budak muda masa tu? Dulu tak ada keluar mana-mana. Jarangnya keluar. Memang fokus itu lah, aktiviti lah. Macam gotong royong kenduri apa semua kan orang kampung dulu. Buat bangsa lah apa semuanya. Tak macam sekarang susah. Sekarang dah buat hal masing-masing kan? Masing-masing. Sebab itulah catering dia senang. Bangsal pun telefon aja dia datang dah. Itu je lah. Tak macam tu jauh. Masa tu lah.
Manakala itu kalau malam Selasa belajar berjanji, Rawi kadang-kadang disertakan kalau dah ramai yang tahu nanti lepas Isya belajar marhaban. Nah, itu. Dia pun pandai marhaban juga. Bapaknya Pandai, iya. kumpang pun boleh. Sebab Man belajar pada dia marhaban. Pada dia. Sebagian. Okey. Sebagian saya keluar lah. Karena saya keluar ni dah kahwin. Cari ilmu yang lain macam belajar taranum kan. Tu main belajar marhaban itu kalau keluar daripada surau lah maknanya kan. Kalau nama kiai dulu Rawi lah pertama kali lah. Iya, memang dia ajar tu. Rawi. Ya ada, semua dia Rawi. Masa kada dulu kan selalu Pak Kiai dijemput apa ni ada orang kedua walimah dipanggil. Panggil suruh bawa anak murid lah. Anak murid nanti di sana buat majelis persembahan, majelis lah maknanya daripada bacaan Quran. Ke taman? Tak. Quran tu daripada mana? Sumbangan kita daripada murid. Pilih lah kita nak pergi tu. Mana pilih yang tera-tera lah kan. Itu. Nanti kalau ada perjumpaan bacaan Quran, kamu juga. Bacaan Rawi sama-sama nanti sama-sama lah. Marhaban ya sama-sama macam tu. Kalau ada yang nasyid kalau dulu. Lama mana? Lama. Tapi yang tu geng buat baca Quran. Yang kejubus. Kejubus lain. Orang lain lah. Orang lain kita sebagai jemputan khas. Mana orang pondok dipanggil anggap orang pondok lah. Dulu kan sebelah surau Pak Yai itu ada pondok. Ada pondok. Sekarang kalau sekarang dipanggil pondok apa dipanggil sekarang ni? Asrama. Asrama. Dulu pondok. Kawan-kawannya orang lama-lama. Saya masa tu budak lagi tapi ya lah. Alhamdulillah dapat ilmu dari situ lah. Okey Man. Okey, kalau nak tahu Paman Qasim pun bukan sahaja pandai baca Quran tapi pandai taranum. Daripada mana tu Man? Daripada mana tu? Taranum tu saya berguru selain pada Pak Haji Musa kan. Saya berguru belajar dengan arwahnya Pak orang dulu panggil Pak Bilal Haji Yuswan. Pak Bilal Haji Yuswan. Jalan Kapari Baru tu. Bilal Haji Yuswan situ. Itu asasnya dari situlah. Lepas tu macam mana boleh minat jumpa dia? Kita jumpa dia, kita ada kawan lah 2-3 orang. Kita yang sama minat lah. Sama minat jemput kita belajar cari guru. Kalau ialah orang dulu kita cari guru, bukan guru cari pelajar. Sekarang guru cari pelajar. Cari pelajar tapi tak datang. Ya lah, macam tu lah. Tak kira lah belajar apa. Kita kejar lah dulu. Kita kejar lah mana gurunya. Kita kejar. Mana kita dengar sampai sana. Mana sebenarnya di situ bukan kita setakat belajar lagu saja. Kita terus kita dengar suara dia sedap, suara dia kuat. Macam mana? Dengar kat mana? Ya, kalau dia dulu kan Bilal Sungai Tawa dia dulu. Dia Tawa. Dan dia selalu mengadakan majlis-majlis. Bila ada majlis-majlis dulu kan istiqbal apa majlis Maulid Rasul. Dia meriah juga lah ya. Meriah dipanggil dia untuk baca Quran. Sedap suaranya. Kita minat lah. Itu sebab itu jadi tertariknya di situ kan. Kita belajar itu. Lepas tu tak cukup itu aja dengan baca ni Kampung Baru ni. Kampung Baru dengan Ustaz Asim Muaid. Itu pendahar meninggal orangnya, Asim Muaid. Kita belajar 5 orang dengan Haji Abbas apa semuanya lah 5-6 orang. Itu taranum sahaja ke Quran? Yalah Quran dengan sekali lah. Okey. Sekali. So memang dulu memang guru sekali lah. Quran dengan taranum. Sebab sekarang asing-asing Man. Itulah. Jarang jumpa orang belajar tajwid, dia taranum sekali, jarang lah. Kalau dulu sekali. Sekali harum. Kita maknanya kita bayarlah dengan tuan guru tu lah. Berapa bayarannya itu tak menentukan lah. Kita bayar sendiri lah. Bayar sendiri masing-masing lah kita kongsi-kongsi lah bayar macam itulah. Macam tu lepas tu banyaklah kita belajar dengan arwahnya Haji Syafi'i Kati tu pun kita belajar juga. Banyak. Dengan Wahid Kitan kalau Sungai Tawa dulu Wahid Kitan namanya Wahid Kitan. Dah arwah semua lah. Guru saya dah tak ada dah. Guru semua tak ada lah ya. Dah tak ada dah. Kawan-kawan pun ramai yang lagi. Iyalah, yang baru-baru ini Perenggani Imam Yusuf kan. Dah meninggal. Itulah dah. Tu geng-geng lah tu. Geng-geng lah tu belajar-belajar. Okey Man. Agak-agak dulu berapa lama Man taranum tu nak kuasai? Nak kuasai. Dia kalau betul-betul kalau kita otak ni kita ni bukan kamera kan.
Kalau kamera tetap sekali dapat. Ini tak sekali begini ambil satu lagu je, satu lagu. Bayati je katakanlah Bayati contoh. Ulang-ulang baca. Kita dah cakap dengan tuan guru, kita tak nak sekali 4 lagu 5 lagu tak nak. Satu je dah. Malam ni minggu ni tak jadi. Belum ada yang sangkut. Lagi-lagi kalau kita nak belajar ni malu-malu segan-segan memang Tak dapat. Memang kalau kita dengar senang je tu. Cuba buat, tak dapat. Tapi saya pernah belajar sekali Man. Dengan paman. Iyalah. Tak boleh dah. Saya memang bukan orangnya. Tapi kalau dulu dengar ayah paman ada ke pandai juga keturunan ke tak ada? Ayah saya tak tahu. Oh, tak dengar cerita lah. 3 tahun tak ada cerita. Tak dengar cerita lah. Okey. Saya tu memang tak tahu. Bila kita katakan seminggu tu walaupun kita sekali begitu beli minyak motor dengan bayar RM5 seorang, masa tu RM5 berat. Banyak tu. Banyak tu, betul. Nasi lemak baru 10 sen, 5 sen. RM5 banyak je. Itulah. Banyak. RM5 sekali pergi. Itu sekali pergi kadang tak ada apa lah. Itu bukan kita belajar rumah orang, takkan nak sampai lewat-lewat. Ada waktunya, maknanya depan isyak jalan lebih kurang 2 jam aja atau lah balik. Itu maknanya bayati saja kadang sampai 3 kali pergi. Itu pun baru belum yakin betul lah. Baru lepas tu baru meningkat kan. Macam itulah. Tapi dia belajar ayat pilihan lah kan Man, bukan satu Quran kan? Tak, pilihan. Satu apa? Tuan guru yang bagi kau katakan biasanya surah Isra, kau baca ni surah Muhammad, itu tuan guru lah. Oh, dia yang tetapkan. Ya, kita sampai boleh. Kalau kita belajar dengan guru katalah surah Isra kan. Dari dapat 4 lagu surah itu. Kita sampai boleh buat baca lagu yang macam tu surah lain, ayat lain. Kadang-kadang orang belajar ni apa yang diajarkan guru dia boleh buat. Tapi bila surah lain dia tak boleh buat. Maksudnya dia advance hati ke? Itu maknanya kurang champion lah tenang. Ya. Kira. Macam tu. Dia walaupun lagu yang sama, suruh buat macam mana yang guru kau buat, tapi cuma ayatnya lain. Itu baru mencapai tak? Itu dah. Kalau follow je tak senang lah. Sebab tu sekarang ni kan cuba buat lagu Ijaz, cuba kan. Dia tak sebut mana kan. Macam tu. Yelah, sebabnya panjangnya lain, dengungnya lain. Yalah dengan guru ini katakan ini lagunya lolo macam ni kan, burda-burda macam ni. Bila nak kita suruh buat lain, bingung pula. Tapi akhirnya dapat aman ya? Alhamdulillah. Tak banyak sikit dapat lah. Alhamdulillah. Dapat namanya. Kalau guru Quran dulu Man, garang-garang ke Man? Kalau betul-betul guru Quran, itu yang guru Quran lagu Taranum tak garang. Yang garang ni kita belajar alif bata sampai naik Quran hatam tu. Iqra mukadam lah, zaman mukadam. Sekarang bukan Iqra, zaman baru mukadam lah. Mukadam. Itu memang agak garang. Okey. Dengar cerita apa Habib ini ambil rehat sampah itu. Ya. Bising main memang sampah sebab itu boleh jadi. Tapi yang tak tahan berhenti, itu masalahnya. Nah, yang katakan kamu malah garang sangat, berhenti tak apa-apa lah kau. Itu Mangga Serin, masih Mangga Serin belajar dengan Pak Habib juga? Pak Habib Musa tak ada. Pak Habib tak lah. Pak Habib tak ada. Pak Habib lebih kurang ke apa? Apanya? Umur dia jauh ya? Dengan paman? Tua dia. Jauh ya? Jauh. 20 tahun? Dia sama dengan Pak Yai. Okey, level tu lah. Betul lah. Itu guru-guru itu selama ni guru-guru yang dulu dengan arwah Haji Ustaz Haji Ahmad, kau ingat lagi tak Perenggan tu. Itu guru juga tu. Kita pergi belajar juga dengan dia. Itulah. Maknanya katakan kalau dalam 3 bulan, seminggu sekali, katakan 3 bulan dapat di sana guru macam Ustaz Hasim mungkin kampung baru saja. Lebih kurang 6 bulan kita belajar. Lepas tu kita tak puas hati, kita dengar lagi guru yang lain sedap, kita pindah lagi guru lain. Macam tu. Tak puas je dengan satu. Cari guru lain lagi. Cari guru lain. Tapi maksudnya sungguh-sungguh lah dulu. Memang sungguh lah. Mak saya main kalau sekarang. Tadi kalau style arwah Pak Habib tadi. Kau tak nak belajar. Dia dah lah. Budak tu terus lah. Tak ada apa-apa. Rugi lah dia kan? Rugi je lah. Macam tu. Tapi lah budak sekarang. Tapi kalau kita macam Pak Man kan. Walaupun kalau katakanlah dia garang. Kita sebab kita nak belajar. Kita kena tahan je lah. Cuma beza orang sekarang jauh sangat. Kalau kau buat macam itu habis lah. Lagi awal dia lari. Tak kira lah di Ma'had ke di mana-mana lah kan.
Saya tanya macam itulah lebih kurang mana. Tak boleh buat kasar seberat sekarang ni. Itu kadang-kadang kalau bapaknya mak bapak yang terima. Wah, Ada dia tak terima juga? kalinya tak ada. Ada. Bila kena jahat benda warutan, saya pernah dia apa ni pukul meja kat Tafi ni dah selalu lah kadang. Saya selama ni tak pernah marah anak rotan anak aku macam ni Ustaz. Dia. Ini Ustaz berani mana tak apa. Kalau nak senang ambil kain baju bawa balik. Itu je. Jangan tinggal sini. Itu. Nanti tak payah. Jadi guru nanti payah. Salah. Jadi bezalah. Beza. Tapi maksudnya dulu kita sendiri yang nak belajar Man. Itu saya cakap tadi. Dulu pelajar cari guru. Tak beza sekarang. Engkau jadi guru kat masjid pun tak ada. Ya. Itu saya. Sebab itu saya ajar marhaban berjanji. Kalau engkau kuat-kuat betul nak belajar, datang ke rumah. Itu mana saja. Jadi siapa yang ni dia datang ke rumah lah. Kalau yang malas lah hujan, malas nak penat tak datang tidur je lah. Itulah, itu je lah. Kalau nak keluar-keluar. Itulah. Kalau sentuh-sentuh lain-lain itu tidaklah kan. Kadang dari segi apa ni jamuan memanglah kita nak niat sedekah tak masalah. Paman bertugas kat masjid mula bila Man? Kalau bertugas masjid kira lama tahun 84. Saya dah ditugaskan sebagai Bilal. Mula-mula Bilal? Bilal dulu. Dia daripada bawah naik ke atas. So maksudnya orang kampung sampai Paman belajar tu seorang tahulah. Dan tahulah mana yang masa tu belum masuk pertandingan musabaqah lagi? Belum lagi. Belum. Saya masuk musabaqah dalam 60. Kalau 80 sudah lah. Sudah masuk dah. Saya daripada tahun 67 dah masuk dah. Musabaqah. Berlawan dengan Haji Samsudin arwahnya. Haji Samsudin tu. Kalau tak dia menang, aku yang menang. Kalau tak dia kalah, aku yang kalah. Macam itu. Ya. Esok bawah ya? Esok bawah lagi. Bawah lagi dia. Kira baru lagi. Paman dah puas dah dulu. Dah puas dah. Sebenarnya saya macam dengar dulu zaman Ustaz tu, Paman dah jarang dah nombor 1 kan? Itulah. Maksudnya awal-awal Paman dah awal-awal lah. Itulah. Saya dah awal-awal dulu berlawan Haji Samsudin. Berlawan dengan Mustajam Jais tu. Mustajam. Aku tak kenal dulu orang Tubuh Marjan sebelah surau rumahnya dulu. Dia sekarang pindah ke Kampung Hormat. Itu berlawan dengan saya lah mana selalu. Saya mana mewakili ke peringkat daerah kali-kali tapi tak bawah nomor 3 lah mananya lah. Senang cerita. Ya. Pergi peringkat daerah. Lah ke sana lagi best lah. Lagi power. Itulah minatnya saya nak tanya dengan tuan guru macam mana nak suara supaya bersih cantik. Itu orang kata orang Jawa gurah, orang Melayu panggil apa? Gurah ni maksudnya satu guru nanti dia akan buat satu dia dengan air apa namanya. Buat petua lah. Bukan petua, maknanya dia kita bila datang sini janji kata malam Jumaat esok datang nak gurah, okeylah. Tuan guru dah siapkan semua benda-benda itulah. Gurah pun saya ada 5 tempat, 6 tempat. Nak gurah tu. Air dia curah ke hidung, tup. Dia kata kalau dah rasa tup macam gelap, tunduk ke bawah. Dua atau atas dah bawah. Tunduklah sampai 3-4 jam, tunduklah. Dia akan keluar. Ini pertama kali dah hingus-hingus lendir-lendir semua keluar. Yang kita makan apa semuanya. Itulah yang keluar tu. Sampai keluar panjang sampai ke bawah. Itu nak bersihkan suara. Wish. Itu satu sakit apa? Sakitnya macam kombulu sesama. Itulah sesama sakit kan. Itulah. Yang sebenarnya ada hikmahnya sebenarnya nak keluarkan kau punya ingus tu. Kita makan minum tak tahu apa benda yang kita makan. Namun kan jadi itu kat kepala tu kan. Itu mana 3-4 jam, paling tidak 3 jam. Wih lama Man. Lama tunduk gitu. Tunduk je. Walau gigit nyamuk pun gaduh je. Tapi masa buat ramai-ramai lah? Ramai-ramai. Saya 3 orang tak pernah lama ramai. 3 orang je. 3 orang pun maknanya ada. Itu yang tahan lah tu? Yang tahan. Yang lain tak nak. Itu sekali buat je ke baik kali?
3 kali, satu guru paling tidak 3 kali buat. 3 minggu mana betul-betul. Itu maknanya baru nak gurah panggil Jawa. Orang Melayu aku tak sebut atau sebenarnya apalah gurah. Tapi tujuannya untuk hilangkan semuanya lah. Kat dalam hidungnya. Dalam hidungnya sebab itu mana jadi ringan. Lepas tu jarang kita dapat sesama keluar hidung. Jarang. Tapi kena buat Aman. Sampai sekarang gurunya tempat ada. Man tak belajar tu. Saya belajar Nurul Hatam, gurunya meninggal. Habislah. Tak sempat. Tak sempat dah nak. Itulah. Daun senggumbu tak salah guru. Senggumbu daun di dulu kalau sekarang blender lah sekarang. Dulu di ketua hancur. Airnya itulah dia ada baca-baca lah. Surahkan itu. Maknanya 3 minggu kena buat. Dan yang akhir maknanya lepas 3 minggu nanti kita suruh minum minyak kelapa. Banyak. Kita suruh cari, mungkin kalau kau perasan tak salah. Kelapa yang tua setandan sebiji yang condong ke atas parit mengalir. Kau cari ke mana? Dahsyat ke syaratnya? Syarat mana? Kau cari mana air kelapa sebiji yang tua setandan sebiji yang tua ke atas air condong yang air mengalir. Payah nak cari dulu. Kita bila mula je guru dah siap. Dalam sebulan tu kita cari lah. Jumpa lah? Jumpa, alhamdulillah jumpa. Ya Allah, tak jumpa macam mana. Lepas tu mana kita buat, kita parut, kita perah. Mana kan? Perah kalau dulu parut pakai tangan. Sekarang pakai mesin ngomong. Senang lah. Senang, dulu pakai tangan. Lepas tu kita perah lah, kita agak-agak lah benda tu. Kita buat pekat lah. Supaya minyak sikit, lepas tu kita masak lah. Masak sampai santan tu jadi minyak lah. Santan jadi minyak, mana minyak banyak mana? Sekarang beli je. Minyak beli ya memang lah. Ni kita buat sendiri. Ini buat sendiri sebab itu tak boleh beli minyak tu. Tapi minyak jual ada. Ada minyak jual ada. Untuk itu syaratnya tu tadi lah nak cari buat macam sendiri. tu. Buah tadi tu kan. Lepas tu minyak tu besok minggu depan kan. Malam Jumaat tengah malam suruh minum minyak tu. Minum. Aku 3 bulan bau minyak ni benci. Bau minyak aja tak mana-mana benci. Dia bila macam nak motah ada tapi terlan juga lah kan. 1 sudu Man? 1 sudu apa lebih ada setengah cawan itu. Sekali minum? Sekali minum. Terus sekali minum tak. Lepas tu kat perut 1 malam menggelodak. Menggelodak. Memang kita mana ciri dan sebagainya lah. Itu kalau yang hidung tadi mengeluarkan ke atas, yang minyak tadi mengeluarkannya ke dalam perut ni. Dahsyat ya. Bukan senang Man ya. Susah. Itu kalau pengalaman saya lah jadi. Mana yang buat macam itu 1 guru, 2 guru. 2 guru sampai Pasir Panjang saya pun pergi sana. Maksudnya naik apa Man? Motor? Naik motor je. Naik motor. Motor baru berjalan. Sabar. Lepas tu maknanya Ustaz siapa aku lupa lah ni Parit Baru tu ni namanya. Dia pula gurah pakai makan cili. Lombok rawit lah. Itulah. Lagi jemaat pertama makan 3 biji. Tak boleh ditelan. Konya dulu. Kau pedas. Konya betul konya. Yang merah-merah 3 biji. Okey. Lepas tu minggu depan 5 biji. Konya juga. Kita yakin lah selepasnya memang mengawal. Tapi kan bukan sambal. Ini serang. Betul-betul lah. Malam akhir 7 biji. 7 biji. Itu yang paling balik aja mesti punya perut gelodak. Mana tak mana. 1 lidah bibir ni. Memang tebal terus. Tebal terus. Lepasnya tu kat perut. Itu kan. Itu pun saya buat. Tak tahu saya makan apa tak cerita. Tahu saruma sedap je. Iyalah. Yang satu lagi Kak Suendra ni dengan arwahnya orang panggil Haji Bugel lah. Bugel. Bugel. Suendra ni Parit Cakat tu sebelah kanan rumahnya. Di situ aku lagi itu 3 orang. Itu pun kena 3 kali. Kena kita bawa jenis bunga bawaan tu kena bawa syaratnya lah. Itu yang last kali kau nak tahu. Limau nipis tu besar lah, limau nipis dikorek dalamnya, diisi bunga 7 jenis, sikit-sikit tak kan, dengan garamnya, dengan gulanya. Kau suruh makan, ngonyah tak boleh telan. Besar mana telan tak muat nanti kan. Tapi tengah malam kat dalam kolam, dalam air.
Wih, dahsyat ya. Ini saya buat. Nah, Tapi kolam banyak maksudnya kan? Masuk Zaman dulu kolam. itu kak kolam dia. Okey. Tapi gigil betul, saya gigil betul. Katanya pokok pelam. Lagi lah sejuk. Saranya tengah-tengah malam lah tuh. Wih, dahsyat betul lah. Itu saya 3 orang. Saya arwah Haji Masri dengan arwah Misbah Miswanto. Itu orang. Tapi alhamdulillah rezeki saya lah. Masuk ngap mananya terus. Konya boleh sampai terlan alhamdulillah. Boleh ke man? Boleh. Air. Tak apa. Dia kata nak dua perkara. Yang pertama kau telan sampai aman kan. Yang ketiganya, yang keduanya nak manjangkan nafas. Panjangkan nafas. Berapa lah bertahan kau 3 menit 2 menit kau konyak udah telan alhamdulillah. Bila dah selesai tok guru tunggu tu. Siapa naik kata orang. Datang kan pun namanya. Alhamdulillah dia tahan. Tapi tapi seorang tu tak tahan. Naik je pum melompat. Keluar balik. Itu batal lah. Tapi tak apalah mana. Dia buat lagi lah. Tak mau, dia tak mampu. Dah tak mau. Okey, tak mampu lah. Tak mampu. Dari rezeki saya lah mana itu mampu. Itu yang agak sikit lah. Itulah. Maksudnya man kosin yang sekarang ni bukan senang. Nak mencapai itu bukan senang, betul lah. Betul. Itu saya kata. Yelah, saya tahu Aman. Ya. Ingatkan dulu macam kelebihan rezeki. Usaha tetap. Yelah. Usaha tetap. Usaha tetap ada lah daripada kita. Tak boleh kita dengar suara sedap. Kita kena tanya jumpa. Macam mana, kat mana gurunya. Kita pergi. Jangan kita macam lah. Macam itu. 1 kali 5 kali saya buat. Sini, Sungai Padang ni. Pare Baru, 2, 3 Pasir Panjang, 4 dengan arwahnya Bugel, 5 dengan orang Indonesia. Saya ingat paman ajar saya juga nafas panjang tu. Rendamkan baldi. Kan lepas tu jerit kuat-kuat. Tapi yang paling dulu kolam pasal senangnya tu. Jerum dalam kolam kita mekik sekuat-kuatnya lah. Sebab zaman saya dah tak ada dah man kolam. Kolam masuk kolam lah. Kolam macam itulah, itulah caranya. Tapi memang dalam seminggu memang serak suara sakit tekak. Tapi lepas tu kan ringan kau mekik macam mana kuat. Tak ada hal ya? Tak ada. Betul lepas gurah tadi pun kita tak boleh dibagi tempoh paling seminggu kita jangan mekik. Jangan tahan lu. Satu yang kedua makan manis tak boleh. Yang keduanya makan jering dengan petai tak boleh. Iya. Sekarang dah tua kemalan dah makannya. Banyak pantang larang. Banyak. Pantang larang kalau kita kan. Kalau kita biasa lah budak-budak kan. Kencing atas air boleh kita, kencing atas air tak boleh. Kencing. Dalam kolam tu tak boleh? Tak boleh. Kena naik. Kayak kencing kat luar. Itu pantang dia lah. Duduk kat tanah tak berlapis tak boleh. Iya? Itu pantangannya dulu. Banyak pantang larang. Banyak. Tapi ya lah. Maksudnya orang dulu kita banyak pantang larangnya. Tapi maknanya pantang larang tu ada hikmahnya lah mana pada saya. Itulah. Nak menuju sampai kira berjaya tak berjaya sangat lah. Boleh lah anak-anak. Maksudnya kalau nak capai lebih lagi tu usaha lebih lagi lah. Usaha lebih lagi lah maknanya. Maknanya itulah. Itu paling jauh kat mana man? Apa dia? Pertandingan tu. Tandingan dia peringkat kampung peringkat daerah ya? Mukim daerah itu ya. Mukim daerah 2 je. Dia mukim daerah. Mula-mula kampung lah. Kampung dulu kan. Kampung tak ada saingan? Ya, ada juga. Ada tu. Ada juga. Zaman-zaman awal siapa? Dulu zaman apa ni? Arwah Pak Marzuki. Marzuki mana? Marzuki kecil arwah tu. Kau tak kenal? Marzuki. Ya. Marzuki. Ya betul. Dasuki Mansur. Dasuki. Ya lupa pula. Ada 3-4 orang. Lain siapa saya pun dah lupa. Yalah, kawan saya Misbah apa Haji Masri arwah tu. Arwah Syah itu bersaing lah mana kan. Siapa nak saya. Bila lah wakil kampung hantar ke peringkat mukim. Mukim sini tahu ada berapa kampung. Kalau 7 kampung lah. 7 orang lah. Laki-laki 7 orang perempuan macam itu. Itu wakil. Kak mukim kan naik pula jadi juara di daerah adalah daerah baru negeri, negeri baru kebangsaan itu kan itu yang berjaya lah. Tapi saya tak mampu sampai ke situ lah. Alhamdulillah rezekinya mana. Itulah setakat alhamdulillah yang ada ini namanya. Jadi kalau anak murid Taranum ada man? Anak murid Taranum payah nak jadilah.
Ya. Kak tahfiz ni aku dah berapa anak-anak ajar tu. Tak jadi juga. Tak tahulah payah macam kaku sangat. Budaknya tak nak lah. Dia sini tak sanggup. Saya pun sekali Yalah. aja. Tapi belajar marhaban semalam, ada sekolah agama yang panggil Ihtifal apa ya? Ihtifal. Dia baru belajar marhaban, boleh dapat nombor 3. Oh. 5 kumpulan boleh dapat nombor 3, kita berjaya. Okey lah kan. Itulah. Tapi dari sekitar rawi, masa itu rawinya agak kurang memuaskan lah kalau pada yang kita yang tahu lah kan. Ya tahu suaranya boleh dan sebagainya, tapi lah Kena latih kena latih betul. Kena latih betul-betul. Dia kalau dengar cerita Pak Aman ni baru dia tahu ni sakat usaha datang. Ini baru latih biasa je. Iya. Tunggu hari-hari datang pun benda tentu lagi sebentar dah kantor kat situ. Betul lah. Kalau usahanya memang bukan itu, saya sekarang ni kalau dibandingkan dengan jauh cara usahanya kan sekarang macam yang muda-muda belajar tarang kan dipanggilnya ke sana kan, dipanggil dikumpulkan belajar dulu ke sana sebulan 2 bulan belajar macam itu. Kalau kita yang cari guru. Saya cari. Kita kena balikkan kembali lah. Kalau boleh Kan kalau boleh lah usaha mana. sebab itu maknanya saya ni maknanya yang sudahlah kamu belum balik adalah ngajar kompang kat luar ni memang itulah mana lama-lama orangnya habis. Belajar rawi pun macam itu juga. Dah ngajar saya dah. Dulu kan tempat jami'an, tempat Roni, tempat sebelah sana tu aduh. Wak Badri sama saya Wak Badri. Badri. Di sana tu. Arwah. Ya Zaman saya tu. sebelumnya. Oh, dah ada dah. Dah ada dah. Wak Badri kira-kira Ya, yang baru. awal-awal lah tu. Tapi lepas saya dah tak ada man. Nah, itulah maknanya. Masih saya yang terakhir. Sebabnya Wak Badri ni semangat. Dia yang tarik-tarik. Betul lah. Tapi itulah. Saya ngajar dulu. Saya ngajar murid-murid biasa ni, budak-budak kecil-kecil kan ke rumah ni. Yang paling rajin Pak Sirat ni lah, Pak Sirat. Cucunya semua diantar kemari, sanggup mengantar. Sirat mana? Sirat tu? Sirat tu. Cucunya hantar, anaknya sampai ke cucu. Diantar kemari. Anak-anak dia yang sekarang pun anak dia dah bercucunya. Suaminya namanya Nuh tu kan. Kak Ustazah siapa tu? Zura. Zura. Bayi Zura, Umi Bayi Zura ya. Bayi Zura. Nazira apa tak dah. Itu dulu lah jangan. Oh, yang rajin tu lah. Rajin. Dulu jalannya Allah berjauh sangat, ya. Lumpur masuk ni lalang kiri kanan. Zaman tu Zaman tu nak keluar susah masuk keluar saya. Tapi dia turun juga kemari. Sebelum kemarin dia ke sana. Rumah saya dulu zaman sanalah. Oh, sempat juga dia kat sana? Sempat lah. Kalau sini arwahnya Pak Misri ni, anak-anaknya semua hantar kemari. Yang boleh dia yakin tak apalah, kata aku boleh lah. Masa tu tempat Pak Habib dah tutup dah. Kelas ngaji tu? Kelas ngaji dah tutup dah. Yo, sana ramai ya? Dulu ramai. Ya, termasuk Pak Suhaim apa semua lah kan. Dulu ramai, tapi sekarang mana? Lepas tu mana saya ni ngajar anak-anak dia lah. Yang belajar orang-orang tua-tua itu lah macam-macam berjanji, tapi lama-lama habis. Saya keluar, lama-lama saya yang belajar pula dengan siapa aku nak belajar. Yang diajar tak ada. Lama-lama itu bengkrap. Timbulnya Kompang Ribu apa semuanya anak-anak dulu. Oh, kamu mana man? Tahu lah, pandai itu tidak lah. Pandai lah dulu zaman bersama dengan Jamil apa semua. Cik Ghazali boleh katakan boleh. Cik Ghazali. Itu yang lain-lain semua dah. Kalau bayar saya, kalau nak bukan Kompang ni, dia kurang-kurang kalau kadaro kurang-kurang 4 orang. Kompang tu? Dia kena salahan, Banggen, Babon, Kapatan namanya. Seorang beduk 5 orang. Kalau tak ada itu payah lah kita. Saya nak ngajar ni payah. Okey. Tak ada yang boleh Cikgu Zili, bolehlah yang itu di Banggen. Kalau yang lain-lain yang bayi-bayi saya dah meninggal kan, arwah abang saya, arwah Muhammad Noh tu meninggal, Madno. Arwah Mesbah dah meninggal. Banyak yang meninggal, Haji Masudi meninggal, arwah Ishaq dah meninggal. Jadi maknanya kalau dulu saya zaman pertandingan Kompang macam itulah peraturannya. Satu kumpulan 10 orang. Tapi suara je, Kompangnya 4 orang je. Tak boleh dibunga-bunga. Nak tahu di mana kesalahannya. Di situlah mana teror tak terornya. Zaman saya dulu man, ngaji Quran tu, lama tak?
mengajar Quran yang datang ke rumah? Tahun-tahunan, udah bertahun saya. Zaman saya itu dah itu awal apa? Dah akhir. Dah akhir lah tu. Oh. Senang cerita kau kelahiran akhir kan. Itulah mana kelahiran yang dulu-dulu lah. Lepas tu dah tak ada kan? Dah tak ada. Ya, jual benda besar. Benar-benar di sana kan, di sana. Perempuan semua, yalah dah biasa, tak menjadi masalah yang aja kan. Kat rumah mak saya sana lah dulu. Lepas tu saya kahwin pindah sini pun orang ni ikut juga ni. Nak belajar kalau juga. diikut kan hingga hari ni, tapi saya malah lah kata malah. Yeah. Rehat lah aku. Ya awal lagi masa tu. Yalah. Tapi tak ada orang dah. Tak ada orang masalahnya. Kadang-kadang itulah kalau ada yang sungguh-sungguh nak belajar memang datang ke rumah. Anak arwah Haji Misri ni, saya kedai dulu kan jumpa tak kedai simpang tu. Kan dulu kedai sana kedai dia, mentuanya Suhaimi. Tak sempat. Itu anak-anak dia semua belajar alhamdulillah. Perempuan-perempuan, tapi rajin lah. Sekarang ni dia orang ada lagi lah kan? Ada lagi. Kat luar. Ada. Yang tak ada nak laki-laki lah kot lah. Siapa Amjah Ra'ub sudah meninggal tu. Yang perempuannya saya dengar ada lagi lah. Okey Man, tadi Man yang kat masjid tadi. Mula jadi Bilal lah. Maksud Nazirnya siapa? Nazir saya Haji Supeni je lah. Ui, zaman tu dah bawa Supeni lah. Supeni lah. Mengingat bapaknya saya lah. Bapaknya sebelumnya. Yalah sempat tak? Bapak Haji Supeni sempat tak? Sempat aku sempat. Sempat lah. Sempat tapi saya belum dilantik Bilal khas, mana saya semua pembantu-pembantu. Tahulah. Sempatlah jumpa bapak dia tu sempat. Jumpa dia sempat. Kalau yang dulu-dulu tu Bilal ni mudah-mudahan arwah Pak Haji Karim, arwah Pak Karim, Januar Eskan, Haji Salman. Dulu Bilal tu yang tua-tua lah. Mana itu tak kenal kamu. Hilang itu baru timbul saya. Saya bersama dengan arwah Anwar Yahmo. Ui, pun tak kenal. Anwar tak kenal kan, arwah Yahmo belakang rumah engkau di rumahnya dia. Anwar tu? Anwar bapaknya Mamat. Iya kenal. Oh, dia Bilal. Dia Bilal satu, saya Bilal dua. Lepas tu Jami'an, arwah Jami'an. Tiga mananya yang lain. Itu dah yang tua dulu dah habis dah gitu, ganti kira muda lah mana tu kan. Itu geng imamnya? Itu geng imamnya. Sebelum tu Pak Habib, mana Pak Habib, Pak Musa, Haji Mustafa tu kan. Itu yang saya dua orang aja lah. Ustaz Salihat gandian. Ya? Dia gandian juga? Lepas tu baru Ustaz Salihat. Ustaz Salihat boleh katakan bayi saya seolah-olah. Dia punya tugas tapi bukan umur tu dia lah kan. Kayak saya. Dia dah jadi imam, saya belum jadi Bilal. Lepas tu saya jadi Bilal, dia dah jadi imam tetap. Imam. Lepas tu yalah saya dengan Ustaz Salihat ni pergi kursus kat Sahalam kat Masjid Negeri tu, naik motor berdua. Iya naik motor. Gendong? Iya, aku minta gendong dia. Jauh ni Man. Jauh macam mana? Tak bayang lah sekarang. Kalau sekarang pun jalan yang macam tu pun. Itulah dulu naik motor. Tak bayang lah. Maknanya lepas saya jadi Bilal satu, si arwah Anwar, saya Jami'an dan sebagainya. Yalah penilaian orang yang menilai tu orang kan. Saya ikut aja mananya. Lepas tu tak lama pun arwah Anwar meninggal, saya jadi Bilal satu. Dan Jami'an pun dah besar. Itu namanya kurang sangat dah Bilal. Kelantik lah saudara arwah Misbah tu. Arwah abang saya Miswan tu. Kelantik lah mana. Miswan, Pak Miswan tu kira boleh azan sedap juga lah suara dia? Bilal lah memang. Pasal itu orang yang milih kata aku. Aku tak berani anjurkan, kata aku suara ramai lah. Setuju aku tu aja lah kan. Itulah. Sampai daripada tahun 84 sampai berapa tahun ya? Sampai tahun 2000 saya dah mula jadi imam tak lah. Ya. Masa zaman Ustaz Salihat tak ada? Ustaz Salihat ada. Bukan imam satu, imam bantu je lah. Ustaz Zelani dulu tengok lagi. Bayar bapak engkau lah. Ustaz Zelani. Bapak jadi imam sama bapak saya. Bapak saya lewat juga kan? Lewat. Kira akhir juga lah kan. Itu lepas tu saya kalau
ada kursus-kursus, bapak engkau minat dengan saya pun minat dengan bapak engkau. Ngam ah. Ngam. Kereta aku dengan naik aja. Lagi senang ah. Senang. Pergi salam semua. Lalu sekarang ialah kursus dekat Padi Baru, Elda siapa semua. Dulu tak semua ke sana. Salam ya. Sana. Ada. Wih, sayang. Itu nak macam mana? Bermalam kat sana kadang 2 hari, 3 hari, tak tentulah. Itu dah gitu. Tenang. Itu masa tu elon rendah sangat lah mana kan. Elon masjid aja, kerajaan mana ada dulu, tak ada. Di masjid lagi lah ya. Lah, masjid. Orang nak sumbang lagi tak ada mana kat kampung. Jauh sangat lah. Kurang sangat lah daripada. Wih, maksudnya memang dulu lillahi ta'ala mana? Ya, memang. Wih, mantap. Memang sekarang lillahi ta'ala tu dah kurang sikit kan. Supaya dah ada. Itu cakap lah mananya kan. Tapi tak apalah kalau tugasnya sepenuhnya tak apalah kan. Syukur. Kadang-kadang cuma tugas sezamanan kan. Kita perlu diperbaiki itu aja lah. Itulah. Bila jadi imam boleh baca khutbah terus sama ni masa tu? Terus baca khutbah. Baca khutbah terus. Ya mula-mula seram sejuk juga kan. Jadi Bilal berpeluh. Kok dulu. Bilal berpeluh. Nampak kepada orang-orang muda. Ingat dia bukan terus pandai mana. Tak. Dia berdebar dulu. Berdebar macam-macam dah perlu. Kau tengok aku sekarang memang lah. Dah biasa bertahun-tahun. Bertahun dulu lah. Mula-mula berdebar. Kalau jadi imam kan? Berdebar tak? Sama mula-mula. Mula-mula mesti berdebar. Gementar. Sekarang ni kau datuk ke, kau YB ke, sama makan nasi je. Dah tahu dah, tak ada hal. Tak ada hal pada saya lah kan. Surat, nak baca surah panjang, surah pendek. Itu aja lah. Tapi cuma itulah, sekarang ni kalau boleh, ialah ni cerita keadaan kita lah kan. Keadaan kita mana, kalau boleh hari Jumaat tu, jangan baca surah Inna dengan surah Ikhlas. Itu ramai suara yang kurang minat lah. Oh, pendek sangat? Pendek sangat. Itu sesuai untuk maghrib. Tapi masalahnya, ada imam baca panjang komplain. Pendek pun komplain. Sedang lah. Sedang lah. Kalau mana kan, terus habis saja orang takut bilang. Habis. Habis okey kan? Sebenarnya yang Nabi baca, habis ingat Al-Ghasyiyah tu. Al-Ghasyiyah lah. Tapi saya jarang-jarang bawa. Kalau nak bawa Ghasyiyah tu macam panjang, kita caranya kalau macam kamu slow kan, kena bawa 2 kali pun boleh, apa salah. Separuh dekat pertama, separuh dekat kedua. Tak masalah. Kalau umpamanya takut kalau orang belakang nanti murka lah nanti tu. Macam tu. Saya macam tu juga. Maksudnya kita memang tak boleh, dia bukanlah paksa. Maksudnya kita nak ajak jemaah tarik cara kita, bukan kita tarik ikut jemaah. Macam mana, Man? Faham tak? Maksudnya macam tadi, maksudnya sekarang ni kita nak supaya jemaah belajar ikut cara kita berbanding dengan kita ikut cara jemaah. Macam mana tu? Contohnya macam contoh tadi, panjang panjang sangat, pendek sangat. Sepatutnya jemaah tu ikut je lah imam tu. Jemaah pada saya dia, kalau kita kena ra'i lah pada saya. Kena ra'i. Sebab memang yang memahami satu huruf 10 tu memang alhamdulillah lah semua boleh terima kan. Tapi yang tak memahami 1/10 pahala tu, itu yang payahnya. Lagi pun sekarang berbagai ujian pada kita semualah senang. Seseorang tu. Mungkin dia nak itu, nak ini dan sebagainya. Daripada dia kena kita nak baca yang tengah-tengah tu memang payah. Maksudnya nak cari titik tengah tu susah lah kan. Susah. Tapi sekurang-kurangnya kita cuba usahakan. Dah usahakan untuk jaga semua orang yang tahu satu huruf tu 10 dengan orang yang tak tahu langsung. Tu mana macam itulah. Pasal apa mana kalau kita cara kamu selalu kan, kalau baca ayat panjang mungkin orang mengatakan panjang sangat. Kalau saya macam terawih tu kan, satu muka dia buatnya tiga salam. 3 salam. Kalau kurang panjang tambah sikit, kalau lebih panjang kurangkan sikit, macam itulah. Satu muka, paling tidak pun satu muka 2 salam. Itu pun kadang ada mengatakan, sebab itu jarang kalau orang kamu sekarang nak panggil budak tahfiz. Tapi kalau tahfiz sini saya bagi tahu, engkau jadi imam jangan panjang kan aku. Orang kampung tak
tak minat yang mananya. Okey, tapi Man, tapi ni sajalah Iyalah. bincang. Contohlah, kita orang kampung ni dia bukannya orang lain, orang yang sama. So maksudnya kita sepatutnya semakin lama amal ibadah kita tu kita semakin tambah baik lah kan. Betul. Tapi kita masih ikut jemaah juga Man. Macam mana Man? Tetap kena raikan jugalah. Kena raikan juga. Kena raikan juga macam mana pun. Macam sekali-sekali saya bolos, ada kelas tu kan saya bolos kalau mana. Tapi ramai yang keluar, teman tu masalahnya. Mana sebab itu, ini cerita lah mana. Orang sebagian orang sepatutnya jangan ada bagi mic, jangan ada bagi kipas. Yang dibagi mic, jangan ada bagi kipas. Sana kan ada sorong mic kan ada kan. Itulah. Sini pendengar. Okay. Sambil isap rokok, kan. Sambil minum-minum, makan-makan, itu sebab. Tapi itulah ada kerana saya bukan nak kata benci itu tak lah kan. Tapi sekali-kali saya layan, tapi bukan waktu itu. Waktu itu saya layan juga kan. Pak Imam minum ya, jangan minum. Aku nak coba balik, aku tak bawa tembakau rokok, pura-pura aja lah kan. Oh iya betul dah balik. Tapi besok-besok tak ada lah, sekali-kali aja lah. Layan-layan macam tu. Nah, KRT macam tu juga kan. Okay. Kena layan kita tak boleh terus tinggal, tak boleh. Nanti sombong mana langsung tak mesti galang, tak boleh kan. Kena layan juga. Jadi maksudnya nak tak nak kita kena sabar. Kena itu sabar pertama kali. Tapi kita orang muda. Ada cakap. Nanti orang muda ni tak tahu. Mungkin ambil masa kot. Dan kita pun sebenarnya akhir sekali kita nak semua orang dapat kebaikan je. Ya betul. Akhir sekali. Tapi kadang-kadang ya sebagian. Saya bukan nak puji saya baik kan. Tahun yang sudah kan saya tak baik, mak 1 tahun lebih kan. Suara macam-macam. Cumannya ada orang mengatakan katanya bila saya dah masuk sekarang agak kurang. Agak boleh ikut macam saya lebih kurang lah mana. Ada yang mengatakan macam tu. Saya kata doa lah jalan, mudah-mudahan imam-imam yang tak boleh ikut tu akan ikut lah, gitu aja lah saya kata. Doa macam itulah, jangan kita asingkan lah kata kita. Tapi itulah katakan orang ni berbagai-bagai sekarang, itulah. Kita kena raihnya macam mana pula. Apa-apa pun kena raikan. Ya, mungkin kesilapan dulu yang kamu lakukan itu pahaman dia kamu silap. Tapi sebenarnya mengikut peraturan, tapi anggapan dia silap. Anggapan dia budak baru lah, masih muda lagi, tak ikut dan sebagainya. Situ dengan saya tapi saya tak tunjuk sabarlah kan. Tapi saya cakap mungkin ya dia itu dia punya minda belum sampai tahap macam saya kata. Belum matang. Jadi masa dia perasaan dia, pahaman dia, masa dia nak cuba ubah dan sebagainya. Dan kamu tak menerima. Sekarang tak menerima tu ada caranya. Tak ada caranya, tak boleh kita terus asingkan dan sebagainya. Jangan contoh saya kata. Hanya itu. Saya dulu pun budak belajar sama. Kena tahulah maknanya. Faham. Cuma dengan harapannya Man, maksudnya kita boleh berubah. Dan saya pun harap kita sama-sama berubah. Maksudnya kita tegur, mungkin satu tegur memang betul-betul. Mungkin cara saya salah. Tapi teguran tu tetap kena diubah juga. Dia tak boleh lah berkekalan terus macam tu. Tapi alhamdulillah pada saya, pandangan saya sekarang ni dah mula okey lah senang cerita lah. Dia memahami. Itulah orang yang mengatakan sejak Pak Imam ada ni alhamdulillah dia kata aku syukurlah, itu bukan doa kamu semua lah. Aku gitu aja balikkan biar dia ada semangat kan. Itu bukan doa kamu semuanya sebenarnya. Saya nak berbagi, kalau boleh saya memang tak suruh perbaiki semualah, maknanya mengikut cara kamu tapi tak sepenuhnya lah saya cakap kan. Kelebihan orang ni bila lain-lain. Ada kalinya yang satu lagi ini kan. Dia malam Jumaat dia kalau boleh tak ada kelas sekarang ni kan. Bila ada kelas, nanti bila ada kita nak Asmaul Husna, Yasin, tak ada tahlil. Kadang-kadang Asmaul Husna tak ada pun orang kita sembuh sekali baca Asmaul Husna, yang sebenarnya salah sendiri kan. Kalau dikurkan ya lah. Nah Asmaul Husna tu buat diri sendiri pun boleh. Tapi dia akan suruh ramai-ramai malam Jumaat Asmaul Husna, lepas tu Yasin. Lepas Yasin kalau boleh tahlil sikit lah. Kalau tak ada kelas tapi lah. Kalau ada tahlil sikit, tahlil kan. Kemudian doa. Memang
nak sepenuhnya mengikut yang ada pada Yasin, ada sebagian saya imam tegur pun dia tak buat. Ada bagian boleh buat kan. Doa Allah firlana memang tak ada kat Yasin tu. Kan? Tak ada. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan dunya jami'al wal afat, katakan hajat pun tak ada kat Yasin tu. Doa Yasin itulah mana kan? Maksud saya makan. Kita kena tambah sendiri, buat sebelumnya. Sebelumnya kalau Allahumma firlana dulu kan. Okey. Kalau lepas Allahumma firlana apalah Allahumma shalli ala sayyidina salatan dunya ke apa yang lain-lain baru Allah ke Yasin macam itu. Begitu yang tadi orang yang nak macam itulah. Dan itu sebenarnya maksudnya ya kita anggap mungkin dia jarang buat kirim arwah sendiri mungkin kan ya. Dia tujuannya masjid jemaah tu nak supaya kita kirim arwah sekali. Itu paham dia macam itu. Yang diluahkan pada saya lah. Kalau boleh tu ada Asmaul Husna, ada Yasin, ada tahlilnya sikit, ada zikirnya sikit. Tanya namanya tahlil kan zikir, ada zikirnya sikit, tak apalah. Macam itulah. Kalau dikukan subuh pun dia nak ada zikirnya sikit. Sabtu terang je lah. Tapi macam mana tak datang? Itulah yang cakap dah macam tu. Itu memang aku faham je. Tapi niat saya mana kita buat lillahi ta'ala untuk diri saya itu. Okay. Untuk diri saya. Walaupun setakat 30 untuk diri saya. Saya macam itulah. Jadi imam sebab tu man dia imam veteran yang lama dia tak boleh tinggal je. Kalau dia akan aku nak malam. Itulah maksudnya kan masa tu man. Kan saya nak jadikan pemuda. Man tiba-tiba dah rehat. Kita saya kena nak rehat. Yelah. Tapi masing-masing rakyat. Pak Nadir lama pun kadang kau jadi dulu lagi lah. Naik balik bimbing, kena bimbing. Saya rasa dia apa-apa pun kena bimbing juga. Kena bimbing. Macam ini satu lagi macam-macam lah. Kamu tak ada, imam yang lain tak ada. Kalau saya tak jadi imam, tak ada imam. Itu jadi isunya nanti orang kan. Jadi imam Gesim memang standby je lah. InsyaAllah kalau sehat lain standby. Sebab itu maknanya kan. Yalah 2 minggu kamu tak ada tu. Sehat. Sabtu Ahad minggu lepas pun tak ada. Toleh belakang. Saya nak cakap macam mana kan, nak cakap itu tapi tak apalah saya kata aku. Lillahi ta'ala lah ada. Saya bukan kenapa apa maknanya. Tapi bezanya man sebabnya dulu mungkin imam ni dulu dia memang boleh full time dekat masjid lah, tapi sekarang ni sebabnya kerjanya yalah orang muda sekarang kerjanya macam-macam. Mungkin kat situ lah kot sekarang. Satu daripadanya. Sebab itu mana saya fikir-fikir pasal ada orang lama sebutkan, ubahlah, jangan tugas imam sehari semalam, dia katanya. Tak boleh berganti-ganti, nanti seminggu sekali. Kalau yang datang selalu tak apa juga. Masalahnya dia tak datang, bila tak bertugas itu masalahnya. Ataupun masalahnya mufarakah, selalu apa ni? Datang kendian namanya, itu salah. Masbuk. Jadi, sebab itu saya tak apalah saya mengalah, saya ambil zuhur asar 2 kali ya. 2 kali tak apa mana itu pada saya bagaimana ada hikmahnya pada saya bila ada tugas yang ada kekuatan kita nak pergi itu lah. Kalau tidak malah ngantuk lah sebagainya. Setan ni mah ada je kan cara-cara dia kan. Sebab itu saya pikir macam subuh kau saya rasa boleh lapang lagi lah. Walaupun kalang kabut boleh lah. Zuhur tu nanti antar dan ambil anak lah maknanya kan. Kalau yang macam yang jidat tak ada pula kan. Yang anu pun dia ambil antar ambil. Maghrib dia itu pun kadang-kadang dia datang lewat. Ya. Isyak saya bagi jidat. Itu pun kadang saya pening lah boleh sebagainya tu pulang lah. Ada kalinya. Dia macam tu tak apalah. Saya kata saya kalau tak ada je, tak ada. Saya insyaAllah ke depan itu aja lah. Tak kira malam apa pun, waktu apa pun. Yang penting saya ada lah. Itu sebenarnya kalau dikukan kan memang dah malas besar yang baru-baru dulu pun saya malas kira-kira kan. Malah ada tanggung jawab yang malas beratnya tu. Jadi kan senang orang belakang nak datang tak nak. Tak nak sudah tidur. Datang awal ke akhir kita punya pasal. Zaman saya balik kampung macam tu lah saya. Selesa je. Tapi masalahnya itulah bila saya fikir bukan soal imbuhan tu terserah namanya kan. Maknanya ada hikmah-hikmahnya, dia ada kekuatan pada saya lah. Ada kekuatan kita nak mutola'ah surah-surah ke ayat Quran ke nak jadikan lancar.
takkan kita jadi imam aja enak apa enak saja. Ada orang ngajemu. Saya kadang kalau hadir saya baca surah juga. Waskuruini askurkum waskuruini kayak ya ya la ya nasta'inu bisabri salat kadang saya baca Quran. Tapi kita dengan cara agak laju sedikit lah. Kita tahu waktu pendek kan. Nanti kalau baca Kulullah dengan Kulullah benas kadang kadang pendek sangat pula. Kita kena juga lah. Ada caranya. Kita nak itulah kata-kata. Menang beban berat tanggung jawabnya yang sebenarnya. Tapi dia kerana mana itulah. Saya muhasabah balik mana supaya menjadi kekuatan pada diri saya. Ada kekuatan, ada kesungguhan dan sebagainya. Lagi-lagi paman udah ujung-ujungnya. Itu ya. Sebab itulah saya ajak paman sembang ni. Kalau tak bila lagi nak sembang kan, nak ambil nasihat. Dan ialah macam saya sebab tu saya ajak paman sembang supaya kadang-kadang kita nak berubah, tapi kadang-kadang berubah tu kita tak tahu cara orang. Orang Jawa panggil apa? Tata krama mana? Peraturan. Ya tata krama lah. Tata krama tata krama. Jadi tata krama tu dia orang lama lah yang pakarnya, dia tahu. Tapi itulah kalau aku nak cakap nanti takut kata mencaci dan menyakiti pula. Yang sebenarnya bila kita ni dah jadi pertama kali masjid lah, AJK, pegawai, siap, bila lagi-lagi imam, dah jadi orang tua. Yang sebenarnya. Kalau ikut peraturan betul-betul lah kan, namanya kan, ikut suara supaya jangan sumbang namanya. Kalau pakai t-shirt tak bersungkuk pun sembayang tu kira-kira dah tak sesuai. Ini saya terus terang yang mana terus terang ke masjid. Orang imam ni, tapi cuma dia tak diluahkan itu aja. Yang sebenarnya itu ada di dalam hati dia. Imam ni macam mana ni? Ini yang agak macam tu. Sebab itu dari dulu saya cakap dengan jaminan mulut jaminan. Sediakan jubah yang belah tu. Jadi kalau kau balik hantar amanah pakai t-shirt kan terus sarung je. Sarung. Ini walaupun tak jadi imam. Walaupun tak jadi imam. Kalau tak berbaik dah jadi imam kan. Dulu ada isu sikit lah. Aku mana nak sebagai ingatan kalau boleh jangan ulang balik lah. Masa kamu baca khutbah pakai seluar pakai baju belah kan. Itu memang orang ramai lah. Jadi imam pakai seluar pakai baju belah memang orang ramai. Baju belah mana? Baju mana? Baju macam ini tangan panjang aja lah maksudnya. Bukan baju jubah lah maksudnya. Kan mana kau jadi imam kan lah. Pakai seluar tu. Seluar biasa. Oh ya, isu ke? Isu cuma aku tak cakap. Oh ya ke? Orang semua ngadu dengan saya. Kenapa isunya? Dia kata tak sesuai dengan makmum. Bukan kira sah pakai kain dia pun susah tak sesuai dengan makmum. Karena itulah kadang-kadang tak sesuai dengan makmum. Sebab itu saya cakap kena dengar dan pandang orang belakang ya. Tak sesuai dengan makmum. Makmum dari rumah berjubah, ada orang mana kain. Ini imamnya pakai baju. Tapi sekali je saya rasa kan. Itulah. Sekali je. Isunya panjang. Tapi sebabnya itu baru balik di program. Tak sampai. Yalah orang mungkin tak tahu, dan kita pun saya tak akan pakai benda macam tu kalau kita ada masa yang lama. Jadi itu cerita panjang. Isu panjang bukan kamu tak panjang tapi isunya dia panjang. Ya. Sebab itu saya. Tapi saya melihat cara dia ialah sepatutnya katakanlah kita ni kawan-kawan. Jadi kawan-kawan tu tak payah cerita belakang. Itulah. Kalau tegur saya direct terus, dan dia berhentilah cerita tu. Kenapa dia nak cerita pada kawan dulu, baru sampai kat paman, baru sampai kat saya. Itu dah ambil masa 2 bulan. Memang. Lebih 2 bulan. Kan. Sebab itu saya nazir sebelum pergi umrah, saya dah cakap. Dulu ada jubah hitam, putih, hijau. Yang belah ni depan. Disediakan? Sediakan masjid, sediakan. Dia kata insyaAllah balik tak beli juga. Aku agak murka sikit lah kan. Sebab itu saya pengambilnya saya tak salahkan imam lah. Jubah tak ada, itu je lah. Kalau dikira kan dari segi yang baik agak-agak luwes kata orang Jawa ya mana-mananya. Pakai baju Melayu dengan seluar itu pun kurang manis. Sebab bila rukuk sujud nampak kita punya punggung ni kurang sesuai. Itu anggapannya. Jadi kalau baju jubah walaupun kurta banyak ni kan tertutup. Lagi-lagi kalau engkau tak pakai kurta, pakai kain, tak berseluar dalam. Kau tahu lah orang laki-laki kan. Nampak
Panjang isinya. Itu saya tersenang ya cakap lah. So, tapi alhamdulillah rahmat dari jubah tu. Itulah. Yang juga. Itu tak kisah mana kau pakai kedua pun tak masalah. Tak ada masalah. Masalah jubah tutupan jubah. So masa saya kat sini Man, yalah kalau fikir saya kata dia satu kenapa pakai t-shirt. Kadang kita buat kerja tu tak sempat nak pakai baju yang khas. Jadi kita pun pergi. Sebab kalau tak pergi, kita semain kat rumah aje. Cuma ya macam paman cakap, kita memang imam. So kita kena jaga juga benda tu walaupun kita tak boleh bagi alasan tak sempat lah. Tak okay. Supaya nampak bagus, luas kata orang Jawa ni. Itu betul lah maknanya kan. Sebab ada orang, bukanlah saya kata saya bukan sebagai saya mana macam mana pun kalau tak ada jubah tapi jubah alhamdulillah banyak lah orang bagi jubah banyak kan. Saya macam mana pun pakai juga, paling tidak pakai kurta jembatan aja kan, kurta tu. Itu orang yang tak minat bila rukuk sujud nampak punggung ini. Kalau pakai spender apa juga lah, kalau tak pakai spender lagi teruk lah kan. Nampaknya kurang manis lah, kurang manis. Itu banyak. Jadi kalau pakai jubah kan tak nampak, tak tutup lah mana kan. Itu yang luasnya. Jadi pasal mananya kalau kita pakai seluar saja kan, pakai seluar, orang bawa pakai jubah, pakai serban, pakai tak sesuai ya, tak sesuai. Itu maksudnya macam itulah kan. Kita nak sesuaikan supaya itulah. Insyaallah pelan-pelan insyaallah Hakim. Mana dulu kamu belum masuk tahapnya belum sampai ke situ. Pasal kau datang jumpa saya cerita segala-galanya lah. Kan supaya perbaiki, supaya kamu mengetahui apa yang sebenarnya orang ni murka dan sebagainya lah. Tak berapa minat sebagainya kena ada. Jadi kena diatasi lah macam itulah. Yang sebenarnya saya takut nak cakap tapi takut dia. Kenapa Mas? Takut kau ambil ilmu. Tak ada lah. Mana ada. Saya cuma peraturannya lah. Saya daripada dulu macam tu lah. Okay. Pak Yai, Pak Habib dulu Ustaz Sadat arwahnya. Semua bagi nasihat macam tu. Jangan lupa arwah Ustaz Jalani. Macam tu lah maknanya. Jangan boleh sembang. Sepatutnya macam ini. Jadi orang tak menyangka yang bukan-bukan. Itu ada banyak. Ada kita takut ada. Yalah sekarang ni kan agama macam-macam. Dia dianggap entah dia si Anwar. Itu aku yang tak nak. Saya punya pesan-pesan dengan kawan-kawan yang cerita dengan saya lah. Doakan ya lah, insyaAllah satu masa ada ke lapangan. Kalau saya tak tegur pun dia akan jumpa saya. Alhamdulillah mana makbul lah. Makbul doa tu. Saya insyaAllah saya akan tegur. Saya mana seolah-olah sanggup lagi menceburkan diri dalam imamnya. Tapi lah semua kerja kamu buatlah. Itu saya. Saya mau semata-mata kerja apapun dari sediaan tugas imam. Kamu buatlah. Setakat ini pun saya tak dapat surat lagi. Tapi itu pun dah rahmat Man kalau mana tinggikan imam. Iyalah tak apa saya mana kan. Pak Nazir dah awal-awal ada tu Pak Nazir lama dah cakap dah awal. Kalau kamu jadi imam balik pasti jadi tukang tampung. Alhamdulillah saya cakap tak apalah. Tak tahu. Kita dah iyalah masing-masing. Itulah alhamdulillah lah. Mungkin ialah ini aturan Allah kan untuk saya melalui terus ada orang yang dia belajar dulu baru buat kerja. Saya buat kerja dulu baru belajar. Tapi akhir sekali kita nak semua orang dapat kebaikan. Lah itu sama. Yang paling penting masjid tu lah kan Man. Kita perlu uruskan. Sebab itu kadang-kadang saya dengan Nazir tu cakap terus terang. Benda-benda yang tak sesuai dan sebagainya. Dia kena akan datangnya nak ada khatam Quran. Khatam lah apa salahnya. Cara bacanya seorang-seorang. Pada saya, kata dia kan bagi can pada budak-budak kecil-kecil. Baca Quran. Mau ke dia baca. Kalau baca lentang bukang, siapa yang tanggung saya cakap. Kalau ikut saya, imam kamu je lah baca, yang lain ikut. Pada saya macam tu. Lain cara saya. Okey. Okey Mat, ni satu lagi bahagian. Okey macam ni. Tadi bab imam settle lah. Okay. Tapi sebenarnya kita yang tugas utama imam adalah untuk menegur jemaah. Betul. Jadi masalah kat sini ialah kita terima jemaah tegur kita, okey, tapi jemaah pun kena terima teguran imam. Semua saya macam kita cakap tadi, sama-sama nak kembali kepada Allah kan. Betul. Jadi kalau bab jemaah macam mana Man?
Yalah, apa yang perlu ditambah baik dari segi jemaah? Dari segi jemaah maksudnya jemaah sembahyang ke jemaah komunitas Maksudnya ya jemaah kampung kita, sebenarnya kita kena perbaiki diri. Maksudnya contoh, pergilah masjid. Sebab subuh kadang-kadang macam mana kita penggerak masjid tak boleh datang subuh? Macam mana, Man? Itu memang dari dulu. Dulu saya tahu. Orang yang tak pergi-pergi suruh turun ke rumah kan. Yang tak pergi. Saya pergi ke rumah-rumah. Ya? Pergi ke Zaman rumah-rumah. tu? Iya. Uyuh. Pak Supeni tahu aja lah kan. Pak Imam tanggung jawab apa kena pusing. Bangla pun kau pergi jumpa. Ya? Lillahi ta'ala saya terus terang aja. Oh, Bangla Indon kena pergi. Saya pergi. saya tak tahu, Man, kalau Man tak cerita ni. Ya, tak tahu ya. Pergi. Setiap rumah? Ya, yang orang yang tak pergi lah. Oh, yang tak pergi. Katakan aku. Maksudnya tak pernah pergi langsung lah? Tak pernah pergi langsung atau sekali-sekala maknanya. Ada lah usaha tu. Ada. Hanya itu usaha terkait tugas imam. Aku mengaru kepala juga. Ya, Man? Bila dah jumpa ada satu hamba Allah datang ke rumah pula marah dengan orang rumah saya. Anak saya janganlah diusir-usir. Dia sekarang mana ya? Syukur dah elok maknanya. Cuma ke masjid dia jarang-jarang. Ni dia pernah didakwai macam ni. Nanti kalau jadi tak pergi langsung macam mana? Aku pun mari kena sembuh hubungan aku lah. Pak Man lagi dahsyat lah. Iya, kena datang rumah. Bukan datang hebat lah, Man. rumah. Kalau tak saya tak tahu, Man, cerita. Itu sebabnya sarana macam nak kata kawus pun macam mana. Nak kata serik lah kan macam mana. Dah. Kata tunggal tu katanya. Itu belum lagi yang sekarang tak berapa dengan ya kalau apa ni soal hubungan laki perempuan. Dah buat belum lagi ya? Belum lagi. Beli ke sana. Dah pernah. Dah. Alah mau pergi meja lah. Kadang orang-orang macam pandang muka saya aja macam tak percaya lah buat aja. Mana tak pandang, mana jarang jumpa kamu. Jadi sekali-kali kau buat baik lah katakan. Tak mau lah sekatnya dah dia tak mau dah. Itu begini. Itu pulang kamu lah saya cakap. Kita ajak baik. Tapi kalau you punya pandangan macam itu terpulang lah. You sudah masuk Islam. Kawin pun sudah orang Islam dia kawin. Kemudian masuk ke ini colok ada lagi. Kau tahu colok? Tempat tu kau ada lagi. Ini bukan saya punya, itu perempuan saya itu punya dulu. Yalah. Sekarang perempuan kamu dah tak ada, kawin yang ada kamu buang lah. Tak boleh nanti dia marah. Itu pertama tak boleh lah itu namanya kamu buat lah. Woi, tak terima juga menentang. Masa Man dengan siapa, Man? Dah imam lah. Tak Man dengan siapa? Saya. Dengan Pak Nazir 3-4-5 orang. Tapi saya suruh yang cakap ni Pak Man. Dah bising tau. Bising orang tu perempuan ni apa diam aja nenek. Oh saya jumpa. Masa tu naib kau dia so naib. Tarik aku ke yang punya. Saya suruh cakap okey saya cakap. Minta bawa ke pejabat agama. Ini orang kampung yang selesaikan. Itu jawapannya. Tak kepening. Sebab itulah mana. Saya tauliah apa semua. Apa tu nahi mungkar ada lah. Kamu apa? Tak ada lagi kok. Apa? Tauliah. Yang mungkar tu? Ada. Ada. Kau jangan pegang-pegang orang. Tak boleh. Tak boleh. Aku ada. Dia masih ada penguasa semua. Ya, daripada pejabat agama berapa dia ni? Ada 2 jenis 3 kali dia dapat. Ya. Kalau tak mana kena berani. Itu imam nikah, imam masjid, nazir, apa satu lagi yang ada tu. Sekarang tak ada, maksudnya dah kurang lah. Dah kurang. Kes lah. Kes tu? Atau tenggelam? Kau tak pernah tahu? Tak tahu lah. Yelah, maksudnya imam-imam tak ada pun, tak dibagi pun. Tak bagi dah. Terpulang lah mana kan. Saya pun tak. Tapi dah sampai pergi sejauh tu lah Man ya? Saya memang kebalai semita beberapa kali. Aduh, itu dah memang betul-betul. Ya, pejabat agama. Allah. Aku sampai kadang malu. Sebab itu jadi alhamdulillah sekarang ni bila jadi kodinya si Imam Mekah tu tak ada pernah semua dia ada pernah. Sehingga dia tahu hal orang kampung juga Man. Kena tahu. Saya tak boleh tahu Man. Ya, itu masalah. Sebab itu mana kena ambil tahu tapi jangan terlalu keras lah mana kan kena ambil tahu. Dulu imam-imam yang baru dengan yang lama. Woi, tak lawan yang dulu juga. Kau jangan cakap macam tu, kau nak puji aku, nak minta belanja aku ke? Tak ada orang itu terang. Baiklah. Sekarang macam inilah. Kalau macam itu,
Mana kau kena datang masjid lah. Berapa kali aku tak kira anak dia, tapi itulah. Kalau yang kena batu, yang batu juga kan, gulingkan tak lalu juga lah. Ada. Yalah mana jarang anak pergi dah. Nak ikut cakap kita jarang. Dulu Indon apa Bangla ramai ke masjid sebab kita round. Tapi bila kita dah berhenti ya bela. Balik asal. Jadi katanya Wong Nazir dulu cakap, ini tanggung jawab AJK masjid, imam dan pegawai masjid. Nak kita ajaknya. Jangan senang-senang kita nak masuk surga seorang. Itu masalahnya. Itu belum keluarga tu lain cerita lah, ini anak Quran ni lah. Ini masyarakat. Iya Zat, mana saya dah jalan dalam kan berbagai cabaran pengalaman ada je. Mana gitulah. Kalau dikirakan, memang aku dengarkan sekarang macam senang aja, relax. Ada masalah pun relax. Papa dah. Papa dah hadap dah. Dah hadap dah. Aku diam lah. Aku dah hadap dah. Itulah orang puasa tak puasa. Orang apa ni hubungan bukan suami isteri. Jika mereka tembung banyak keras, bukan keras. Baik saya cakap. Kalau you ikut cakap baik. Kalau you tak ikut. Iya. Dah lah aku pergi balai polis buat laporan amboi. Itu pengalaman. Banyak kalau nak kirakan. Iya. Itulah, saya tak tahu kalau tak sembang dengan paman ni. Bagi nasihat dia lah. Tapi ya soal dia tak ikut tu lain cerita. Yang penting kita dah jumpa. Tapi nak jumpa pun takut kan. Ya kalau dia pegang barang macam mana? Lepas tu kena berkumpulan. Berkumpulan tak boleh seorang. Tak boleh seorang, bahaya. Bahaya. Dan cakap kita kena memang selalu betul lembut. Kalau tidak ada cara macam kena paman jugalah, tak ada orang lain. Sekarang dah tukar-tukar lah. Itu betul. Itu saya kata orang tak pergi masjid kena raun. Orang buat hal tak puasa kena raun. Orang ada sulit-sulitan hubungan macam ni kena raun. Kadang muka kawan tu. Yalah. Kawan. Itu yang mencabar yang tu. Tak kenal tak kisah. Tak kisah ni. Ini orang kenal. Orang luar dah cakap dah ni apa tu kumpulan, diam aja. Dah tu. Terpaksa kita ambil tindakan. Ya tak tahu lah macam mana. Susah lah memang. Kadang berat tanggungjawabnya kalau betul-betul lah kan. Yelah maksudnya kita bukannya besar sangat kawasan kita ni. Tu umfrat je tapi pun cabarannya. Cabarannya orang luar kan. Bukan kita setakat jadi imam sembahyang aja. Itu bagi saya tak berat. Yang berat nak menghadapi benda-benda macam tu lah. Ada rumah kosong dan sebagainya. Nanti untung-untung ada kayak artinya kurang lah sikit lah. Kayak arti selalu pusing kan. Kurang lah sikit. Tak ada. Tapi setakat ni macam tak dengar lah. Kisah apa ni. Hubungan sulit suami isteri. Suami isteri. Bujang dengan perawan kan. Dadah pun dah tak ada. Dadah pun kadang-kadang kita tak dengar yang sebenarnya. Oh ya. Tak dengar. Tapi maksudnya bila dengar tu dia dah besar lah kan, dah kecoh lah kan. Sebenarnya kalau sangat senyap lagi maksudnya tak besar. Dulu. Sebelah sana rumah sana. Dia memang sarang tempat situ. Orang ramai. Selalu kita perhati petang ramai apa hal. Tanya-tanya ini. Kita kena jumpa juga nak macam mana. Kerana itu tanggungjawab kita macam tu lah. Faedah Pak Nazir tekan kita je. Selagi tak jumpa. Pak Nazir kuatkan arahan. Imam kena jalankan tugas. Tugas. Kan ajak kawan nak ajak kan. Okeylah kita ajaklah kawan kan. Itu saya cakap. Kalau setakat apa ni imam masjid aja dia imam solat, imam jenazah, imam raya bagi saya ringan sangat. Itu pun dah tak tahan. Apa pula tak tahan? Iyalah itu pun dah tak tahan. Yalah komplain lah tak apalah. Saya insyaAllah kalau kita suruh kerjasama insyaAllah lah. Tapi itulah maknanya bila ada apa berlaku kena turun lah. Itu sajalah. Kerjasama mana? Iyalah insyaAllah. Kadang-kadang iyalah. Benda yang berlaku-laku ni kan mana kan sejak ini mandikan jenazah orang telefon saya tak apa ini kalau masing-masing imam ni mana Bilal ni mana tak apa lah kita buat je lah yang kita tahu kataku tak payah suruh orang
Aku sekarang malah nak buat, aku cakap aja, kau buat ni. Kau buat ni, kau rendam ni kan. Tunjuk je lah. Tunjuk aja. Malah. Faedah sama billing kau nak. Arah itulah. Belajar. Kalau tak betul ya aku tunjukkan itu aja. Tak tahu aku tunjukkan caranya sebagainya lah. Aku ni kalau kursus sudah lama lah. Daripada orang kalau kena age ke macam-mana dan sebagainya. Ada caranya semua, ada caranya. Semua dah belajar kan? Belajar. Kalau orang bekas-bekas itulah yang paling teruk. Kita takut sebab itu kalau orang itu meninggal ke hospital, sempurnakan hospital lagi bagus. Jangan buka rumah. Terkebumikan je. Kalau kat rumah yang payah je. Dia masukkan dalam simbah dengan asid dulu. Caranya nak buang dia, kumannya boleh keluar. Kalau tidak dia merayap. Kita yang mandikan nanti dia menikut dia. Gitu kan dia katanya. Itu saya kurus lah. Siram klorok dulu kan, saya klorok. Biarkan dalam 10 minit baru disimbah air. Punya seksikan. Tapi yalah. Kalau ada itu pilihan. Kena uruskan lah. Kena uruskan. Saya pernah uruskan sekali lah sini. Aku tak tahu tapi nak macam mana Allah selamatkan lah. Sebabnya dia bermula yang sebenarnya mandi tu dia Bilal sebabnya kan. Paman daripada Bilal. Ya. Sebab tu paman tahu. Kan kalau Atoliah Bilal tu kan ada. Dia punya watikah mandikan tu Bilal. Watikah tu Bilal ya sebenarnya. Tapi maknanya kalau dulu saya pun imam yang mengikut. Jadi saya tahu dah sebenarnya. Jadi sekarang walaupun tak jadi Bilal. Tapi Bilal sekarang saya orang yang kadang nyangkul. Seorang kadang tak ada. Jadi patutnya yang cari orang tu yang nyangkul. Yang nyangkul. Kan Bilal patut dia kembali balik pada tugas dia. Bilal dah berapa orang ya? Azam dengan Jawawi nyangkul kan? Nyangkul. Yang ini tak berani. Yang berani cuma buang. Buang pun kadang panggil saya. Tak apalah. Saya tunjukkan aja lah. Yang paling tak ada orang itu arwahnya juri. Yang tak orang. Arwah. Sebab itu saya kalau masih ada anak aja aku panggil anaknya. Dia kalau tak siapa nak buat kan. Ya, tu. Dan dia akan uruskan bapak dia je pun. Dia tak akan orang lain. Kau sayang bapak kau lah. Kalau sayang jom mandikan. Dia berani takut-takut dia kan. Kamu pun mati besok. Mesti mati kata aku. Aku pun mati kata aku. Apalah. Ini khidmat kali terakhir dia cakap macam itu. Dia tengok masa je. Alah tu. Sampai rakam lah. Cerita bohong aja nah. Cerita kosong aja. Lama je, sejam setengah dah. Ya ke? Sejam setengah. Kau tanya macam-macam lah. Aku jawab macam-macam lah. Okey Man, last kali lah Man. Last kali sebagai penutup sembang. Pengajaran untuk saya lah terutamanya. Sebab saya yang memang nak belajar dengan paman. Sebab paman orang yang tahu keadaan, persekitaran, yang dah tahu daripada A sampai Z. Kan. Sebenarnya dia proses ni sebelum lepas saya jadi imam tu saya patut jumpa paman macam ni. Yalah Pak Nazir yang baru ni pun cakap kan. Jangan jadi apa semua. Kau cuba Pak kau sering dulu. Dapat faham. Ya, saya anggap dah pandai lah tak apa lah. Aku gitu je lah. Paman relax tengok nanti kau datang je dekat aku. Yalah. Dia sebenarnya macam inilah maknanya. Itu kan kita kena rakyat orang Bakang, bukanlah sepenuhnya tak rakyat, ambil separuh-separuh lah. Macam yang sekarang ni masih ada yang belum paham. Termasuk kadang imam pun tak paham tapi aku tak nak cakap siapa. Dia tu kalau jadi imam lepas Fatihah nak baca ayat lama sangat. Kita dah waladhdallin banyak macam ni. Imam disunatkan meraih makmum supaya makmum baca tak mengganggu. Gitu. Yalah tapi lama sangat. Ya tak. Nanti aku cakap lah sampai iya kan ambu tu dia terbunyi lah macam tu. Itu yang tak paham kan, marah macam tu. Itu saya cakap terus terang aja. Yalah tak apa. Saya suka je Man. Yalah itu. Tapi kita kena didik jemaah kan Man. Dan sebab tu saya cakap tadi, jemaah jangan salahkan imam saja. Jemaah kena belajar juga. Dia belajar kenapa buat macam tu. Jangan cari salah imam je. Jadi dia tak belajar. Itulah suruh datang kelas kuliah tak datang. Macam mana? Itulah. Jadi perkara ni berlaku yang terbalik. Betul. Patutnya tugas yang sultan bagi tu imam tegur jemaah. Betul. Ini jemaah
duk cari kesalahan imam. Itulah. Jadi dia tak harmoni lah man. Termasuk imam pun ikut. Saya cakap yang sebenarnya, kau kena paham. Saya tahu yang sebenarnya. Kau coba baca yang lambat-lambat. Dia nak meraih makmum supaya jangan terganggu dengan bacaan imam tu ke Quran. Dia tunggu kita nak habis wala dolin. Yang sepatutnya itu. Paling tidak pun iya kan abudu dia dah bunyi dah itu. Jangan kita lama sangat. Kalau lama sangat, engkau mau korek kau ya senang. Itu aja. Saya cakap itu ya. Tapi kau tak pandai pula nak berkorek. Lagi lah. Kau jangan kau memperkau balik. Memperkau balik kau lagi bodoh. Nah iya dah. Orang memperkau hatinya aja tapi ikut perbuatan. Itu memperkau. Tapi rugi kamu. Tak dapat balik. Itulah. Saya jangan macam itu. Mana itulah satu. Saya tahu. Yang satu lagi dulu. Ini aku baru cakap. Apa nih witir kan kau digerakan satu salam. Wah, macam mana lah imam ini tak mau kita tahu tak mau tunjuk caranya macam mana aku tak tahu namanya. Senang aja ya surah witir digerakan karena Allah itu saja. Sedangkan kita nak sembahyang isya itu kan dari mana-mana masjid sembahyang isya dah cukup lah. Sampai ya Allah sampai panjang sangat. Apa itu nak memperbaiki namanya kan. Aduh macam itu juga suka ada witir. Sunat witir ketiga rakaat Allah Ta'ala. Sudahlah. Nah itu dah. Jangan macam sembahyang maghrib bertakat tahiyat 2 kali kan. Nah, ini sekali. Allah itu belum lagi. Saya cakap kalau sembahyang ba'diyah atau qabliyah 4 rakaat 1 salam. Kalau saya selalu buat pas saya ada malas kan. Malas salam terus baru kating. Nah, salam. Caranya tahiyat sekali je lah. Itu akhir. Itu belum segitu. Itu saya cakap. Mana buat witir tu dah bising dah dulu. Witir tu idea dia ialah yang 2-1 ni kita dah biasa saja. Itu dia salahkan. Tak mau ajar anak sama. Allah. Aku nak takam kau tak mau belajar nanti marah pula. Tapi sekali kita kenakan dia juga mam. Saya bukan dia nak kenakan orang. Tapi yalah saya pun dah kena. Memang kena semai-semai kali dah. Saya terima dan kita ubah. Jemaah pun kena terima. Kena terima dan ubah ikut. Bila ngadu dengan saya, apa susah-susah? Kau tak tahu ke? Tak usah ikut aja. Tegiraan kedaulatan sudah. Baca Fatihah sudah lah. Jangan kau buat tak tahu kan senang lagi 1 salam. Daripada 2 salam sekali mana. Jangan macam-macam aja. Kalau tak nak balik. Kan sebagiannya kan ada kan ya. Ada orang sebagian tak mau witir kan. Ada dia nak satu pahaman dia nanti nak witir tengah malam. Kalau dah witir tak boleh solat lagi. Itu lagi bebal kataku. Macam mana tu? Itulah. Dia tak tahu lagi kalau witir dapat apa pula. Kalau dah tidur tu kan dah tidur kan terbuka balik. Tapi itu tak sampai ke situ. Adalah. Saya cakap witir susah pula. Ikut ni orang kena Allah berdikirkan kenal Allah. Itu udahlah. Apa Islam kan susah sangat tak susah aku. Itulah. Witir lah betul. Baca lambat kau salah kan macam mana kau ni. Kau nak belajar balik lah kan. Khutbah salah. Khutbah kuat yang terlalu kuat dan sebagainya. Itulah itu yang cuma yalah kalau saya insya-Allah saya perbaiki dan saya ambil lah semua teguran-teguran tu dan kita meraihkan lah. Bukannya nak apa pun. Cuma bila saya fikir contoh akan datang penggal akan datang saya kata malaslah dah jadi imam ni sebab banyak sangat komplain. Jadi nanti masyarakatnya macam mana kan kita merajuk orang jemaah merajuk habislah bubrah masyarakat. Jadi sama-sama. Tapi insyaAllah lah tengok sekarang macam dah mapan lah. Sikit-sikit mapan. Kadang-kadang Pak Nazir nyebut Nazir lama lah. Selalu dia rapat dengan saya kan. Pak Imam tu tegur lah. Macam ini. Macam ini. Waladol. Kan sembahyang. Lama sangat tu? Lama sangat. Itu. Saya panggil, saya tegur. Masa kat belakang tu. Saya minta maaf. Saya nak memperbaiki bukan mencaci saya cakap. Allah itu betul. Tapi itu tak ada. Mana? Dhalin. Kalau dhalin, aku panjang sangat kataku. Berbarakat aku banyak. Tak ada dia. Dan 2 rakaat Allah. Dhalin. 2 rakaat aja saya cakap. Wajam wadduha. Dhalan fada. Kadang dhalan fada. Pula ada yang baca. Imam. Perasaan kau. Dhalan fada ICB. Paknya macam mana dalam kau ni buat ni. Tanwin turun fa kan ni fa.
bunyi bukan lan. Memang lah ejaannya laman 2 lan. Tapi depan tuh huruf apa? Nah, itu lah. Tak bisa nak cakap dah. Itu saya cakap macam banyak aku tegur yang sebenarnya. Tapi dia entahlah. Man, tapi lagi satu imam. Ini imam merokok Imam merokok. Okey, dia merokok senyap-senyap kat rumah tu tak ada masalah. Okey. Dia merokok dekat umum. Lepas tu dipanggil majlis baca doa. Paman boleh bayangkan tak macam mana? Dan masyarakat boleh terima? Tak, masa tu dia marah saya tu. Dia tak marah orang tu. Macam dia marah saya pasal baju lah, pasal apalah, benda-benda yang kecil saya ni. Itu yang saya tak faham tu. Tapi cerita dengan saya memang cakap tak baik. Tak kata ngapa kau tak tegur. Ada malah kawan-kawan. Kawan lah sepatutnya ditegur, dia cakap. Ada yang ngadu sana. Ya saya tegur pula. Ya itulah. Itu dia cakap dengan saya. Sepatutnya kau kena tegur. Ya memang ada yang cakap dengan saya sepatutnya imam tak boleh lah. Duduk-duduk sana ramai-ramai makan minum rokok-rokok tak boleh. Kalau nak rokok-rokok lah. Tapi itu bagus lah bagi saya. Maksud saya untuk individu terpulang kat dia. Sebab saya pun ada dosa yang orang tak tahu. Dan kita simpan tak tunjuk. Cuma masalah dia kalau kita ni orang imam ke nazir ke, kita menjadi contoh pada orang lain. Kalau kita jadi buat secara umum, dia jadi masalah. Betul. Itulah yang itu saya faham lah. Sendirilah, takkanlah. Aku dah cakap macam itu kena faham lah patutnya. Kena rokok aku keluar. Aku cerang aja. Karena siap mana ya? Itu kok sini kan kawan-kawan tak yang rokok dia narkoba dan kalau siapa nak keluar. Itu ya cakap terang. Terus terang bukan banyak haram mbak rokok tak. Soal hukum kau tanggung sendiri. Cakap macam itu. Supaya tak macam itu macam mana? Itu sepatutnya dipaham lah. Saya kadang pernah tengok lah. Kat masjid minum-minum mana. Siap rokok ala sedapnya lah orang ni. Kenapa dia tak mau? Itu saya cakap tadi, bila dah jawatan sebagai imam, kita janji orang tua. Kena jaga segala-galanya lah. Tapi sifat orang muda tetap ada, bagaimanapun. Tak lah macam suku khusus, tak ada. Aku tak boleh khusus. Aku pun guru-guru cakap juga, tapi mana kita layan setakat layan apa ni nak. Silaturahminya lah. Bukan nak mikut sebenarnya. Nggak arti pun aku kadang berhenti. Makan minum jauh makan. Aku dah kenyang balik, aku itu aja lah. Senang aja. Terima kasih lah, apa lah. Doang makan ya, apa salahnya. Tapi masalahnya Man, contoh yang saya pernah hadapi Man, contoh sebelum zaman-zaman masa mula-mula tu paman tak bertugas kan, tak ada orang lain jadi imam, saya jadi imam. Jadi kita perasan lah, bila rumah dia kenduri, dia tiba-tiba salam kita mulai macam Man, senyum gitu. Lepas habis kenduri Man, pandang kita pun tak nak Man. Itu masalah. Itu mana betul-betul marah lah pada dia lah. Jadi apa? Jadi dia macam gunakan kita. Bila dah tak berguna, dia terus tak baik lah macam ni. Sebetulnya tak. Sebab itu itu adalah mana cabarannya memang besar dan banyak. Kita kena hadapi maknanya benda-benda tu. Biarlah gitu aja lah. Tapi kena tahan lah. Kena tahan. Sabar. Sebab tu kalau tak dengar cerita paman ni, saya jadi tak sabar lah. Memang fikir nak berhenti aja. Iyalah. Memang kalau ikutkan, tapi tak payah berhenti. Maknanya kena ubah sikit-sikit, bukan ubah semuanya kan, tak ubah sikit-sikit. Kemudian caranya tu kena kita rakyat, cara dia orang kena kita rakyat sikit-sikit lah, kan. Tak boleh terus. Aku tak nak lah itu punya ni, tak boleh macam tu. Kena rakyat juga. Tapi itulah macam. Contoh misalnya sekarang ni lepas mari benih medang apa semua rokok-rokok tu. Kalau kita datang minta minum balik aja tu. Nak melayan gitu aja. Taklah sampai duduk sampai potong isya tu kita lawan lah. Sama dengan dia tak ada bedanya. Kita tak boleh tegur dia jadinya. Kan. Kita boleh tegur. Sama satu kaki. Sekaki babang kau nak tegur aja kamu kau dah ikut malam-malam. Ngomongnya gitu kan. Macam itulah. Itulah cara saya macam itu. Kena ada lah. Sikit-sikit insyaAllah lah tak ada lah. InsyaAllah. Lama-lama orang belum memahami lagi pun mana ialah kamu
memang sepatutnya kata kamu tadi, memang sepatutnya sebelum kau jadi kena belajar. Jumpa Dulu belajar. Apa nak menghadapi tu. Nak menghadapi. Tapi kadang-kadang kita pun tak tahu apa yang kita nak hadapi sebenarnya. Itulah yang sebenarnya. Maksudnya kita tak tahu apa yang kita tak tahu kan. Betul lah. Kita tak tahu apa yang kita tahu. Jadi ikut pendapat kau, emosi punya emosi lah. Ya sebenarnya ada caranya. Contohlah nanya. Boleh jadi kena paham dan sebagainya. Tak kira laki-laki ke perempuan sama. Ya. Jadi macam ni bagus lah kan Man. Kita duduk bincang. Iyalah. So saling saling nasihat. Yang penting kamu yang tak tahu jadi tahu. Tapi yang sebenarnya aku sebelum ni kalau kau tak tanya aku berat nak beritahu kau. Ini orang dah pincin udah lah. Takut juga macam itu. Takut itulah kan. Yeah. Banyak yang batang depan. Nah situlah takut. Tapi kalau orang tanya insya-Allah akan saya hurai mana satu persatu dan terangkan itu kan sebenarnya macam mana. Sebab itu saya yang saya tu pasal itu Pak Nazar lama dia beritahu walau ni kebun panjang tu kan. Dah berkali-kali tanya saya daripada saya sebelum jadi imam aku belum jadi imam mana dah pencen lah tu kan. Aku nak tegur dia tak berani minta pencen aja. Orang tua ni bising-bising takut macam itu juga lah. Tapi dah kerana lama aku jadi bolehlah cakap dengan kamu maknanya. Kadang lupa walau dan kadang yalah anggapan orang macam mentang-mentang napasnya banyak bukan macam tu. Kadang-kadang ada kesilapannya. Saya kadang-kadang apa aja kalau ya kadang kau baca surah apa ni sejadah pun jemaah yang ya aku lu nama tahadzab pun kau tertinggal atau ya kau tak berhenti terus jalan lah. Ya. Kuliah Umar panjang. Sebenarnya saya tak ngulang tau. Tak sempat ngulang. Dah pagi Jumaat tu. Terbangun awal sikit. Sempatlah ngulang-ngulang. Jadi macam saya masih tak kuat lagi. Yang ingatannya lah. Itulah sepatutnya wayah kuliah Umar panjang aku nak terus sajalah. Hatam. Tenang aja. Kalau kau berhenti yang itu berhenti kan. Kita boleh tegur. Tapi kalau memang yang ingatan kamu itu nak macam mana? Wayah kulun macam tak ada. Kalau kuliah Umar Fatihah, amin itu aja kalau lah. Teruskan aja lah Hatam. Tapi selang-seli kan okey kan Man? Maksudnya ada masa baca, ada masa tak baca okey kan? Itu dulu. Sebab saya ada kadang bawa, kadang tak bawa. Najar lama cakap. Jangan bawa selalu. Nanti ada yang menekan benda itu wajib. Ada pula yang anggapan macam itu pula ya. Ada macam itu dia tegur kata kan. Jadi itu sabtu selang-seling lah. Saya pun sekali ya. Kalau kau tamanya baca surah ada, kalau baca surah insan lagi bagus lah. Ada yang berat cakap rakaat pertama sajadah, rakaat kedua insan. Nanti makmum bubar kata aku. Itu yang betulnya. Yang itulah. Tapi itulah. Kalau kita pun dah bising itu lagi. Boleh kata. Itu yang mau dengar kamu jalan, dia orang lain tak mau lah. Ada yang macam kan. Orang baca kalau insan memang yang sebaiknya itu, tapi lah. Itu yang terbaik. Tapi kalau nak seling dengan surah insan pun boleh juga. Saya sekarang baca surah insan pula. Jemaah ni berasa sejarah kalau surah insan. Ya benda tu benda. Surah insan tu tak tahu muka sebelah kan, dua muka lupa lah. Alhamdulillah. Muka sebelah ada. Itu yang payahnya. Takkan nak sembahyang nak buka kan macam tu. Lah isu pula. Itulah. Imam apa jalan ni? Apa pula. Itulah kena selang-seling tak apa. Itulah dulu saya selalu bawa zaman arwah bapak gua ada semana. Pun kena selang-seling tu, kunut tu. Sebabnya saya dah buat hari-hari dah tu. Nanti orang yang wajib pula. Itulah. Kalau boleh selang punya. Stop Bukan di stop lah. Nanti 2-3 subuh tak bayar sana bawa sekali. Benda itu tidak mengelirukan makmum. Selagi kita tak wasallallahu, kalau makmum sujud itu memang habis lah makmum jadi imam lah jadinya. Kan? Terus sebelum wasallallahu mesti kemana? Kata amannya tak payah kalau nak tak baca. Saya pun kadang-kadang tak baca juga. Tak baca macam tu. Ya memanglah kita minta pada Tuhan, tapi tengok keadaannya. Kira kurang dah kurang kan doa, tapi ya lah masih itu memang tak tahu lah. Saya rasa masjid lain-lain tak bawa pun. Kau yang kau pergi tu ada bawa? Bawa juga ya. Saya pergi Masjid Kancong, ada. Bawa ya. Hari tak tahulah sebab saya pergi sana Sabtu Ahad. Dia ada.
Tapi yang baiknya macam tu lah, dia selang seli juga. selang Supaya dapat bezakan sunat dengan Itu sebabnya memang straight daripada bulan 10 tu lah. iyalah. Tak berhenti. Tapi kadang-kadang si dua imam tu kadang tak bawa juga. Pernah. Sebelum ni kan pernah. Jadi Oh, imam yang satu hari semalam. kita bulan 7 je baru ni tukar. Jadi imam satu hari satu malam tu kan pernah. Tak ada bawa juga. Tapi tak apalah. Benda tu tak wajib. Cuma kita nak ingat saudara kita je. Itu aja. Bukan apa. Minta doa. Tak mampu nak yang lain itu aja doa. Allah. Itulah yang saya ingat. Yang tak ingat kau nak tanya lagi, insyaAllah. Yang saya tahu saya tunjukkan. Yang tak tahu tak payah tanya. Jawabannya tak tahu jawab nanti pula. Yalah. Itulah di antara cara dan peraturan kita nak raih sebagai orang depan ni memang. Orang ni kita di depan ni, orang pandang dari atas sampai ke bawah. Dari bawah sampai ke Tengok atas. ya. Semua dia tengok. Bukan pakaiannya saja. Semuanya akhlaknya, pakaian itu sama kali lah. Perbuatan kita semua. Kalau umpamanya kamu ada cita-cita nak punya rancangan sebagainya, cubalah ditemukan dan musyawarah setuju atau tidak. Kalau tak setuju tak payah. Jadi isu balik nanti pula. Ya. Itulah. Tapi saya jadi dah malas dah sebenarnya. Iyalah. Jadi gaduh. Itu. Saya bukan nak gaduh tapi jadi gaduh. Sebabnya saya dah macam ni kata masing-masing buat biro masing-masing lah. Jadi saya tak kacau biro diorang. Diorang jangan kacau biro saya. Tapi masalahnya saya dah tak kacau biro diorang. Diorang kacau biro saya. Itu masalah. tapi, Dia pada saya anggapan dia kamu ni muda dan gendian. Anggapan dia macam tu tau. Mungkin kalau saya tak betul lah cara macam tu. Bagi saya tapi dalam ada satu isu tu dia kata dia mengharapkan bagi peluang kepada anak-anak jati menyumbang kepada masjid. Contohnya buat logo dulu tu man. Juga. Tapi masalah saya ni AJK masjid. Apa salah saya sumbang? Itulah. Bermasalah. Jadi diorang ni M saya, apa saja yang saya buat diorang tak bagi. Itu masalah dia. Kalau orang lain pula buat boleh. Kenapa pula diorang boleh? Saya memang anak jati kamu tu mufrad. Itulah pada saya anggapannya kau ini muda lagi orang kemudian. Mungkin kadang macam tu. Tapi pada saya tak ada. Kau dah buat, silakan. Tapi aku diam, ini malah. Niat itu ikut. Itu aja lah. Jadi mana? Jadi orang jangan suka tengok keburukan. Kita tengok keburukan kita, kebaikan orang. Jangan dibalik. Tengok keburukan orang, kebaikan kita. Tak boleh. Mesti kita nak tengok keburukan kita, jangan tengok kebaikan orang. Jangan dibalik. Kalau dibalik macam itulah. Jom dah 7.10 dah tu. Okey, jadi insyaAllah jumpa lagi. Terima kasih banyak man nasihatnya. InsyaAllah jadi bekalan saya lah. Jadi orang yang lebih baik. Doakanlah supaya jadi. InsyaAllah. Tapi pertama kali sabar. Sabar dan ikhtiar. Tak boleh sabar kau diam terus. Sabar tapi kena ikhtiar. Ikhtiar apa yang cuba diselidik di mana kesilapan dan sebagainya, carilah mananya. InsyaAllah. Memang sepenuhnya tak boleh, saya pun tak boleh. Tapi lah nak cara memperbaiki. Maknanya kalau diikutkan lah mana ilmu batin pun perlu yang sebenarnya. Tapi itulah. Saya ini orang dulu-dulu kan mungkin ada lah sikit banyak sikit kan, itu aja lah. Supaya orang tu lebih ikut, lebih menghormati mana. Tak macam tu. Tak boleh jogorogos saja. Tak boleh kita inilah jadi suara kita baik, panjang dan sebagainya, sedap. Ini cuma satu aja lah maknanya. Kalau boleh baca dengan cara Petaranum sikit-sikit. Kamu baca tu Petaranum Bayati tapi ulang-ulang itu aja. Ulang-ulang. 2 lagu je. Itulah. Bayati juga tapi naik turun balik. Naik turun balik. Tak cukup naik terus. Itu saja. Zai ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu Bayati juga. Tapi dia turun balik. Naik balik. Turun balik. Macam tu. Seperti cuma lah. Kalau itu kalau boleh memang tak lah. Alah banyak kan tip-tip ngoceh dulu yang banyak. Tapi dengan paman. Itulah. Bagian. InsyaAllah. InsyaAllah man. Terima kasih banyak ilmunya. Mudah-mudahan menjadi satu itibar dan satu contoh lah yang baik. Saya pun sama aja bukanlah pandai sangat.
ilmu-ilmu ni. Itulah. Kasih Man, kasih banyak ilmunya, insya-Allah. Ya Rabbal Alamin. Ini baru apa? Lutut bertemu lutut. Iyalah, takkan aku nak tegur kau sembarang barang. Tak berani lah, aku bilang janji juga. Jadi kalau orang yang Minta. lain-lain tak boleh lah.